Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz dah sedia boleh mula Kak. Boleh mulalah Ustaz. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita pada hari ini insya-Allah kitab Bulughul Maram, ya, kitab hadis yang menghimpunkan perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh, ya. Kita sampai pada muka surat 191 insya-Allah, ya, hadis yang ke-383, ya. Jadi mari sama-sama kita buka, ya, kitab Bulughul Maram, ya, bab yang berkaitan dengan solat sunat, muka surat 191, ya. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca teks Arab dia. An Abdullah bin Mughaffal, ya, Al-Muzani. Jadi hadis riwayat daripada Abdullah. Abdullah ni nama yang tipikal lah, nama Arab, ya. Bin Mughaffal, ya, nama bapa dia Mughaffal. Jadi Mughaffal, ya, dalam bahasa Arab ni merujuk kepada orang bodoh lah. Ya, orang bodoh biasa kita panggil ya Mughaffal, kita panggil oi bodoh, ya. Tu orang Arab biasalah. Tapi macam biasalah, ya, itu istilah moden, ya. Dulu mungkin Mughaffal tidak membawa maksud sebegitu. Jadi Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya, Al-Muzani radhiyallahu anhuma, ni dua-dua masuk Islam. Abdullah masuk Islam, ya, dan bapa dia Mughaffal pun masuk Islam. Cuma mereka ni masuk Islam lambat. Dia orang Madinah lah. Ya, jadi mereka duduk di Madinah, ya. Dikatakan mereka berasal daripada kabilah Badui, ya. Jadi Al-Muzani mereka duduk di Madinah, tapi masuk Islam tu agak lambat, ya. Masuk Islam tu tahun yang kalau kalau Abdullah ni masuk Islam masa perjanjian dia panggil Bai'atul Ridwan. Ya, Bai'atul Ridwan ni ialah kalau bai'ah, tuan-tuan, janji setia, ya. Tuan-tuan kena catat ada beza antara bai'ah, ya, perjanjian setia, satu lagi ialah kita panggil sebagai suluh, ya. Sod lam ha, ya, sod lam ha, sulhun. Kalau sulhun tu perjanjian damai. Itu antara musuh dengan Islam. Tapi kalau bai'ah itu perjanjian antara para sahabat Nabi dengan baginda Nabi SAW, ya. Jadi ada yang bersifat internal. Internal tu kita panggil bai'atun. Kalau dia kita panggil antara dua grup, ya, interpartis, ya. Dia antara dua parti. Satu parti Islam yang Nabi dan para sahabat, satu lagi another parti ialah orang-orang kafir, ya, ataupun orang-orang Yahudi. Itu kita panggil suluh. Ya, suluh dia panggil. Suluh tu perjanjian damai. Jadi masa Nabi dan para sahabat nak buat umrah, ya, tuan-tuan tahu umrah ni dia bukan asal-asal ada umrah ni, tak ada, ya. Zaman zaman dulu biasanya tawaf saja, ya, tawaf dan haji, ya. Jarang kita dengar umrah ni. Tapi zaman Islam ada haji, ya, kita panggil haji kecil. Haji kecil tu ialah umrah lah. Kalau haji besar tu, haji yang besar tu lah, yang ada wukuf, yang ada melontar, ya. Tu dipanggil Al-Hajjul Akbar. Haji besar, ya, Ustaz sebut sekali lagi, merujuk kepada haji yang kita buat yang ada wukuf, yang ada melontar, ya, mabit di Muzdalifah dan sebagainya. Kalau umrah kita panggil haji kecil, Al-Hajjul Asghar. Ya, Asghar diambil daripada perkataan saghir. Saghir makna kecil, Asghar, ya, makna lebih kecil. Lebih kecil daripada haji yang besar tu. Jadi makna kalau orang dah pergi umrah, walaupun dia belum pergi haji, kalau kita nak panggil dia haji boleh lah. Ya, sebagai menghormati dia, kita panggil dia haji. Mesti dia kata, jangan panggil saya haji Ustaz, ya, saya belum naik haji lagi. Kita tanya dia, umrah dah pergi tak? Umrah dah pergi? Kalau umrah dah pergi maknanya dia sudah pergi haji lah, tapi haji kecil. Haji kecil, orang Melayu salah faham. Orang Melayu ingat haji kecil tu ialah haji yang dibuat masa dia kecil. Ya, sebab mak bapak dia dapat pergi haji, masa tu dia umur 7 tahun, 8 tahun belum akil balik, maka dia ikut mak bapak dia. Ya, nak tinggal dengan siapa tak ada, ya, so dia ikut mak bapak dia pergi. Jadi dia buat haji. Ya, haji dia sah. Ya, tetapi kerana dia buat sebelum akil balik, maka bila dia akil balik, dia kena buat haji lagi. Kerana haji yang dibuat masa kecil tu, ya, hanya boleh pahala saja, tapi tidak melepaskan
kewajipan buat haji dia lagi. Sebab haji itu diwajibkan bagi orang yang akil baligh. Dia sudah berakal tapi dia belum baligh lagi. Jadi nanti bila dia akil baligh, dia kena buat haji lagi. Jadi orang Melayu ingat, haji kecil tu ketika dia kecil, bukan. Haji kecil merujuk pada umrah. Haji yang besar tu budak kecil buat ke orang besar buat ke, dia panggil haji besar. Al-Hajjul Akbar. Akbar daripada perkataan kabir. Asghar tadi Ustaz sebut daripada perkataan saghir. Saghir makna kecil, asghar lebih kecil. Kabir makna besar, akbar lebih besar. Kerana kita banding dua tadi. Ada haji lebih besar, ada haji lebih kecil. Yang lebih kecil tu umrah. Yang lebih besar tu ialah haji yang betul-betul kita buat tu lah. Jadi masa Nabi bermimpi, Nabi mimpi melihat diri baginda tawaf di keliling Kaabah, maka mimpi tersebut datang beberapa kali sehingga Nabi faham bahawasanya Allah telah membenarkan Nabi dan para sahabat untuk buat umrah. Jadi peristiwa itu berlaku 6 tahun selepas hijrah. Maknanya tahun yang ke-6 hijrah. Nabi hijrah tahun yang pertama. Jadi masuk tahun yang ke-6 selepas hijrah tu, Nabi bermimpi, mimpi itu datang beberapa kali, maka Nabi pun beri berita gembira pada para sahabat. Allah benarkan kita untuk balik ke Mekah. Bukan tinggal di Mekah, tapi nak buat umrah. Gembiralah para sahabat. Ada lebih kurang 1,500 sahabat yang ikut Nabi untuk buat umrah ni. Dan di antara isteri yang ikut Nabi buat umrah ni ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah tahun yang ke-6 hijrah ni maknanya dia baru saja berkahwin dengan Nabi. Kerana suami dia meninggal selepas daripada peperangan Uhud. Perang Uhud suami dia cedera parah. Kemudian sihat balik, dirawat sihat. Kemudian dalam pertempuran selepas daripada peperangan Uhud tu, suami dia cedera balik, akhirnya membawa kepada kematian. Jadi masa suami dia meninggal, dia sedang syarat mengandung. Ummu Salamah. Maknanya masa suami dia meninggal, dia baru ada 3 anak. Selepas suami dia meninggal, dia dapat anak seorang lagi. Dia bersalin, dapat 4 anak. Sebab tu ketika Nabi pinang dia bagi tahu Nabi, dia kata dia tolak lah. Bukan kerana dia tak mahu jadi isteri Nabi, tetapi kerana dia bimbang anak-anak dia tu. Sebab anak dia kecil-kecil lagi. Dia bimbang anak dia akan memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata anak kamu adalah anak aku. Sebab Nabi ada isteri lain yang boleh bantu Ummu Salamah. Kemudian siapa lagi? Kemudian kita ada siapa? Kita ada satu lagi alasan kata Ummu Salamah, kerana dia punya cemburu tinggi. Nabi kata aku akan doa pada Allah supaya cemburu kamu dikurangi. Hilangkan cemburu tak boleh, tapi minta pada Allah supaya cemburu tu dikurangkan. Dia punya degree of jealousy tu diturunkan, tu boleh. Sebab Nabi buktikan bila Nabi doa dengan izin Allah, cemburu Ummu Salamah berkurangan. Dan kita tahu Ummu Salamah muncul sebagai salah seorang isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis selepas daripada Aisyah. Aisyah paling banyak riwayat hadis lah. Ummu Salamah muncul sebagai yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis. Dan kita tahu Ummu Salamah ni seorang perempuan yang pintar, yang cerdik. Dikatakan masa dia kahwin dengan Nabi umurnya sekitar 29 tahun. Jadi dia kahwin dengan Nabi tu pada tahun yang ke-4 hijrah. Tahun yang ke-4. Jadi tahun yang ke-6 ni maknanya dia sudah 2 tahun berkahwin dengan Nabi. Dan beliau dipilih kerana masa Nabi undi isteri mana yang nak ikut pada umrah ni, nama Ummu Salamah yang naik, nama dia yang tercatat, maka dia dibawa oleh Nabi untuk untuk umrah kali pertama pada tahun yang ke-6 hijrah. Tapi kita tahu umrah ni gagal kerana mereka dihalang oleh orang Quraisy. Nabi daripada Madinah datang melalui Tan'im. Sebab Madinah kalau kita ke Mekah kita akan lalu highway, desert highway, dan kita akan masuk ikut Tan'im. Tetapi di Tan'im orang Quraisy telah menghalang Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi tak boleh masuk ikut Tan'im. Nabi dah pakai ihram ni dengan para sahabat, jumlah 1,500 orang. Maka Nabi ikut lencongkan perjalanan tu masuk ikut Hudaibiyah. Sebab Hudaibiyah pun boleh. Kita tahu Hudaibiyah tu tanah halal. Sempadan tanah haram, tanah halal. Tan'im tanah halal, tanah haram. Satu lagi ialah Ji'ranah. Jadi ni 3 tempat paling popular lah untuk umat Islam yang sudah masuk ke Mekah untuk buat umrah. Ataupun nak masuk daripada luar pun masuk ikut 3 pintu ni. Tan'im, kalau direct daripada Madinah, Tan'im. Kemudian boleh ikut Ji'ranah. Satu lagi ikut Hudaibiyah. Hudaibiyah paling jauh lah.
Sampai di Hudaibiyah, ya, masih lagi ada tentera Quraisy yang tahan. Dan akhirnya berlaku perjanjian damai. Dipanggil Suluh Al-Hudaibiyah. Tapi sebelum suluh tu, ya, berlaku janji setia, ya, kita panggil bai'ah tadi. Antara para sahabat dengan Nabi 1,500 orang, mereka berjanji setia dengan Nabi di bawah sebatang pokok. Ya, dia panggil pokok tu syajarah saja. Quran sebut asy-syajarah. Ya, tahta syajarah. Jadi perjanjian dibuat bawah pokok, tak ada bangunan kat situ. Ya, 1,500 orang, dan bai'ah itu dipanggil bai'atur ridwan. Bai'ah yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dalam bai'atur ridwan, ya, Allah ampunkan dosa 1,500 sahabat tu. Semua yang pergi itu 1,500 orang, semua, ya, diampunkan dosa secara blanket. Ya, semua dapat pengampunan dosa. Siapa yang tak pergi rugi besar. Ya, sebab itu dipanggil perjanjian ataupun taat setia tu dipanggil sebagai bai'ah ar-ridwan yang berlaku di bawah pokok. Ya, seperti mana disebut dalam hadis-hadis yang sahih dan dalam Quran pun ada. Jadi masa itulah, ya, salah seorang daripada sahabat Nabi ni, ya, diikut serta. Siapa dia yang meriwayatkan hadis ni? Ya, Abdullah bin Mughaffal. Tuan-tuan yang baru masuk, baru join, ya, kita baca muka surat 191, ya, hadis 383, ya. Siapa yang pakai kitab lain, ya, yang kita pakai ni kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram ni yang terbitan Darun Nu'man, ya. Darun Nu'man ni Kuala Lumpur lah, di Wisma Yakin, ya. Jadi tingkat 2, tingkat 1 Wisma Yakin tu ada satu kedai buku publisher. Dia ni publisher, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku di sana ataupun secara online saja, ataupun kalau yang pakai buku lain, cari saja di bawah tajuk solat-solat sunat. Jadi Abdullah bin Mughaffal dia masuk Islam lebih awal daripada bapak dia. Bapak dia Mughaffal tadi. Mughaffal masuk Islam dan selepas tu, tapi dalam perjalanan nak buka kota Mekah, ya. Perjanjian Hudaibiyah ni ataupun bai'atur ridwan tadi berlaku tahun yang ke-6. Tuan-tuan catatlah, ya. Tahun yang ke-6 berlaku 2 peristiwa besar. Yang pertama, para sahabat, ya, berpeluang buat umrah kali pertama. Tuan-tuan yang baru sampai, ya, Ustaz dah sebut tadi, tapi Ustaz ulang saja. Jadi ketika Nabi dapat mimpi, Nabi arah para sahabat, siapa nak ikut boleh, 1,500 nak ikut. Ya, mereka naik unta daripada Madinah ke Mekah, perjalanan lebih kurang 8 hari. Ya, dan apabila mereka sampai di mereka sampai di Tan'im, terhalang, mereka ikut Hudaibiyah, terhalang lagi, maka Nabi hantar Saidina Osman untuk berunding dengan orang-orang Quraisy, ya. Sebab apa Saidina Osman yang dipilih? Simple saja jawapan dia, kerana Osman Bani Umayyah. Ya, Ustaz dah sebut, ya, kabilah-kabilah Arab ni penting untuk kita tahu. Ya, asal-asalnya Nabi hantar Saidina Umar. Tapi Saidina Umar, ya, beliau kata, aku cadangkan Osman yang pergi. Kerana Saidina Umar, ya, Bani Adi. Saidina Umar Bani Adi, ya. Sedangkan Osman Bani Umayyah. Jadi Bani Adi dengan Bani Umayyah, ya, dia tak ada hubungan yang sangat rapat. Mereka Quraisy. Ya, lebih-lebih lagi pemimpin Quraisy pada masa itu yang memimpin Mekah daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bin Harbin, bapa mentua Nabi. Dia belum masuk Islam lagi masa itu. Jadi kalau Umar pergi, ya, payahlah sikit sebab mereka bukan kabilah yang sama. Ya, tapi kalau Osman pergi lebih mudah. Kerana Osman memang Bani Umayyah, Abu Sufyan, Muawiyah semua daripada Bani Umayyah. Lebih senang, ya. Tetapi tersebar berita bahawasanya Saidina Osman telah dibunuh. Ya, sebab itu Nabi mengumpulkan para sahabat di bawah pokok tadi dan mereka buat perjanjian taat setia untuk mengambil tindakan menuntut bela atas kematian Saidina Osman. Ya, jadi mereka berbai'ah. Ya, berbai'ah tu pakai tanganlah, untuk lelaki letak tangan. Ya, kemudian masa perjanjian tu nak selesai, tiba-tiba Osman datang. Rupanya Osman tak dibunuh. Ya, jadi cerita yang tersebar tu ialah khabar angin saja. Ya, maka Nabi oleh kerana pada peringkat awal Osman tak ada, Nabi wakilkan Osman. Ya, Nabi letak tangan kanan baginda dan Nabi letak tangan kiri baginda untuk wakilkan Osman. Ya, jadi selesai 1,500 semua diampun dosa oleh Allah. Ya, jadi ada satu lagi peristiwa, ya, yang semua sahabat Nabi diampun dosa selain daripada Hudaibiyah ni. Ya, perjanjian bai'atur ridwan ni di Hudaibiyah. Sebelum tu ada satu lagi peristiwa yang siapa pergi, ya, peperangan tersebut semua diampun dosa. Ya, siapa boleh jawab peperangan apa tu?
Ya, Cikgu Noliza, peperangan apa tu? Yang semua diampun dosa. Tak pastilah Ustaz. Tu Syirin dah jawab dah ya, peperangan Badar. Ya, sebab tu peperangan Badar ni siapa yang tak pergi semua menyesal. Ya. Kerana dalam perang Badar ada 305 orang lebih kurang. Asalnya 313 ya. 8 orang diberi excuse, 305 ni semua diampun dosa. Siapa yang tak pergi memang rugilah ya. Kemudian dalam perang Uhud ramai orang pergi sebab harapkan Allah ampun dosa, rupanya tak. Ya, berlaku apa kita panggil para sahabat tak dengar cakap Nabi, pemanah di atas bukit turun 40 orang dan akhirnya bawa ramai sahabat 70 yang mati ya dalam perang Uhud. Kemudian perang Khandaq berlaku lagi tahun 5. Tahun 6 berlaku Hudaibiyah. Ya, ramai yang ikut pergi umrah. Mereka pun tak sangka Allah akan ampun dosa. Ya, secara blanket ya. Jadi mereka pun pergi, rupanya dalam peristiwa Hudaibiyah Allah ampun semua dosa juga. Jadi siapa yang tak sempat pergi Badar ya, sebab Badar 305 orang saja, dalam peristiwa Hudaibiyah 1,500 orang. Ada yang 2 kali dapat ampun dosa. Macam Abu Bakar, ya, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, ya. Ni 10 yang dia masuk syurga melainkan Osman. Sebab Osman dia tak pergi dalam perang Badar, ya. Jadi mereka dalam perang Badar pun dia ampun dosa, dalam peristiwa Hudaibiyah pun ampun dosa lagi tuan-tuan. Jadi maknanya memang hebatlah. Ya, siapa tak pergi dua-dua tu memang menyesal lah. Ya, walaupun Allah boleh ampun dosa juga kan. Macam kita tak pergi dua-dua, kita pun tak hidup zaman tu. Ya, tapi kita ada puasa Ramadan. Sesiapa yang puasa Ramadan kerana iman, kerana mengharap redha Allah, ya, dalam hadis Bukhari kan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan. Belum tahu lagi tuan-tuan, ya. Tapi kalau perang Badar dan perang dalam perjanjian apa tadi, tangan setia bai'atul ridwan, Allah confirm Allah ampun. Ya. Jadi oleh kerana itu mereka ni diampun dosa. Cukup ramailah ya, kalau kita nak tengok jumlah paling ramai 1,500 orang, paling ramai. Ya, tetapi Allah bagi lagi untuk kita ya, umat akhir zaman. Selain daripada puasa Ramadan, apa lagi ibadah ya yang bila kita buat Allah boleh ampun dosa? Apa lagi? Tuan-tuan ya. Datin Lin ya, apakah satu ibadah yang kalau kita buat ya, insya-Allah Allah ampun dosa? Apa dia? Tuan-tuan, cuba teka ya. Infak. Haji. Jawapan dia haji ya. Dah ada jawapan sekali lagi. Jawapan dia haji tuan-tuan. Haji ya. Haji tu masa apa ya, peristiwa yang Allah ampun dosa tu, haji tu betul the whole package, tapi ada ibadah khusus dalam haji tu yang Allah ampun dosa. Apa nama dia? Di Padang Mahsyar. Ada Arafah. Wukuf. Wukuf di Arafah ya, bukan Mahsyar ya. Lepas cakap tu ya. Ya, di Arafah ya, sebab di Arafah tu Allah ampun semua dosa. Kita yang tak pergi, sebab tu kita ada satu lagi instrumen, dia panggil puasa hari Arafah ya. Allah ampun dosa 2 tahun berturut-turut ya. Jadi kita yang tak pergi pun dapat. Orang yang duduk di Arafah, wukuf di Arafah, tak payah tanyalah ya, Allah ampun dosa. Sebab tu orang nak pergi haji tiap-tiap tahun tuan-tuan, supaya dosanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dosa dengan manusia ya, yang itu kita kena minta maaf dengan dia. Kalau kita ambil duit dia, kita kena pulangkan ya. Kalau kita berdosa dengan Allah, kita boleh minta ampun direct dengan Allah. Tapi kalau dosa berkait dengan manusia, itu kita kena jumpa dengan orang tu, minta halal ataupun bayar balik atau ganti rugi dan sebagainya ya. Jadi ada Ramadan, kita ada wukuf di Arafah ya, package haji ya, dan ibadah-ibadah lain lah ya, yang Nabi sebut. Antaranya ialah solat sunat 2 rakaat ya, solat sunat selepas taharah, selepas wuduk dan selepas tayamum, seperti mana dibawa oleh Bilal bin Rabah ya. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata sesiapa yang wuduk macam wuduk aku, maknanya sempurna. Kemudian dia fokus, dia tidak bercakap dengan diri dia, maknanya dia tak cerita benda dunia, fokus pada ibadah saja ya, 2 rakaat tu. Kemudian apa tuan-tuan ya? Kemudian ya, dia solat 2 rakaat, lalu ya, tidak ada baginya melainkan Allah ampun dosa. Ya, yang satu lagi dalam hadis yang lain Abu Daud disebut ya, illa wajabat lahul jannah, maka baginya, wajib baginya syurga. Ya, pun boleh juga tuan-tuan. Ni jarang kita buat. Ya, tapi
ya, bila kita belajar sembahyang sunat ni, ya, sebenarnya apa yang kita buat antara sembahyang sunat tu sudah tercover sekali. Dia dah incorporated, ya, sembahyang sunat wuduk tu sudah incorporated dalam solat sunat kita. Macam mana? Kita dah pernah sebut sebelum ni dan kita akan sebut lagi lah, ya, selepas ni. Kalau tuan-tuan ada soalan setakat ni, tuan-tuan boleh tanya. Kalau tak ada, kita baca hadisnya, ya. Hadis 383, ya, hadis Bulughul Maram an Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya. Jadi beliau Abdullah, bapaknya Mughaffal Al-Muzani, ya, daripada kabilah apa kita panggil, ya, Muzaniyah, dan mereka ini kedua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dua-dua masuk Islam. Abdullah masuk dulu 2 tahun lepas tu, ya, lebih kurang 2 tahun bapak dia masuk, dan bapak dia meninggal dunia dalam perjalanan, ya, membuka kota Mekah. Buka kota Mekah 10,000 sahabat Nabi ikut. Masa perjanjian tadi, ya, masa umrah, kemudian mereka buat perjanjian taat setia dengan Nabi di bawah pokok tadi 1,500 orang. Ya, jadi jumlahnya sudah beberapa kali tambah tadi. Qala, dia kata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda. Apa Nabi sebut dalam kurungan tu? Sallu, solatlah kamu qablal maghrib, ya, solatlah kamu sebelum maghrib. Maknanya solatlah sebelum fardu maghrib, ya. Walaupun disebut maghrib, maknanya fardu maghrib, ya, solat maghrib, ya. Jadi solat sebelum maghrib maknanya apa tu? Solat qabliyah lah, ya. Sebab sebelum maghrib kita tak boleh solat sunat, ya. Hanya selepas tenggelam matahari, ya, kita lepas azan, kita jawab azan, kita solat sunat 2 rakaat. Ya, Nabi kata solatlah sebelum maghrib. Nabi kata lagi, sallu qablal maghrib, solatlah, ya, maknanya 2 rakaat sebelum solat fardu maghrib. Summa, kemudian, ya, qala, Nabi bersabda, ya, fi salisah, pada yang ketiga. Kali pertama Nabi kata solatlah 2 rakaat, yang ni sebelum maghrib. Solatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Tiba-tiba kali ketiga Nabi kata liman sya'a. Mana sesiapa yang nak boleh solat. Perkataan liman sya'a tu, ya, menyebabkan hukum solat tadi bertukar, ya, daripada sunnah muakkadah menjadi sunat saja. Maknanya siapa nak buat, ya. Tetapi afdal tinggal. Ya, ni sunnah ni kita panggil sunnah tarkiyah, dia panggil, tuan-tuan kena salin. Sunnah tarkiyah. Ya, Syirin, ya, sunnah tarkiyah. Maknanya sunnah meninggalkan. Maksudnya lebih baik tinggal daripada buat. Tu dipanggil sunnah tarkiyah. Ya. Jadi kalau orang tanya kita, qabliyah maghrib boleh buat? Boleh. Ya. Ada sahabat buat, Nabi tahu, ya, tapi Nabi tak larang, tapi Nabi tak suruh. Ya. Tapi ada Nabi perintah, betul, tapi kali ketiga Nabi kata sesiapa yang mahu. Mana kalau ada orang nak solat tak salah. Ya, tapi biasanya antara azan dan iqamah maghrib sangat dekat, ya. Jadi azan, kemudian jawab azan, ya. Kemudian 1 minit 2 minit lepas tu terus iqamah, ya. Biasanya macam tu, banyak masjid, banyak surau buat macam tu, ya, kerana solat qabliyah maghrib itu tidak termasuk sunnah yang muakkadah, yang diberatkan. Nak buat tak salah, tetapi nak tinggal afdal, ya. Tinggalkan tu afdal. Jadi dia kata, Ustaz, 2 minit tu sayanglah. 2 minit tu angkat tangan doa. Kerana doa antara azan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak. Ya, la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak oleh Allah doa yang dipohon antara azan dan iqamah. Masa tu doa dah betul-betul, all out doa. Ya, 2-3 minit tu doa betul-betul. Kalau 5 minit lagilah panjang boleh doa. Kerana perkataan, ya, liman sya'a. Jadi tolong bulatkan perkataan liman sya'a tu, in bracket tu, ya. Mengapa Nabi kata begitu? Karahiyata, ya, kerana Nabi tak suka ayatakhizaha annas, ya. Nabi tak suka umat manusia menjadikan 2 rakaat solat qabliyah maghrib itu sebagai sunnah. Mana Nabi tak nak beratkan, ya. Sebab kita tahu maghrib ni waktunya suntuk, ya. Kemudian orang baru balik kerja. Kalau macam para sahabat, maknanya mereka baru pulang daripada kebun kurma. Mereka baru pulang daripada mengembala kambing, ya, dalam keadaan tergesa-gesa, ya. Jadi kalau nak kejar qabliyah maghrib tu memang kelang kabut, ya. Jadi oleh kerana itu qabliyah maghrib tidak muakkad, ya. Jadi tidak seperti mana zuhur, tidak seperti mana kita panggil subuh, ya, yang sangat ditekankan. Tapi qabliyah maghrib seperti mana asar
dan juga isyak, ya, tidak muakkadah. Nak buat tak salah. Ya, orang pencen kita kata dia masuk masjid. Ya, dia masuk masjid, dia datang awal. Masa dia datang sebelum maghrib tadi, maghrib 7.27, ya, dia datang 7 suku. Boleh tak dia sembahyang sunat tahiyatul masjid? Boleh. Ya, sebab tahiyatul masjid solat sunat bersebab. Ya, dia panggil solat sunat zatul asbab, ya, yang ada sebab. Jadi boleh. Ya, solat mutlak tak boleh. Saja-saja nak solat mutlak, solat 2 rakaat tak boleh. Ya, waktu tu waktu yang dipanggil sebagai waktu manhi. Waktu manhi maknanya waktu yang dilarang. Dia bukan haram tapi dilarang. Ya, jadi kalau diharamkan tak boleh langsung. Tapi kalau dilarang hanya kepada solat mutlak. Ya, solat sunat bersebab boleh. Macam solat sunat tawaf boleh. Solat sunat selepas wuduk boleh. Ya, solat sunat tahiyatul masjid boleh. Sebab tu waktu, ya, banyak orang duk sebut waktu haram, bukan waktu haram. Ya, waktu dilarang, waktu larangan. Larangan maknanya kalau sembahyang bersebab tak dilarang. Ya, tapi kalau haram tak boleh sembahyang langsung. Ya, qabliyah ba'di tahiyatul masjid pun tak boleh. Ya, lepas wuduk pun tak boleh. Jadi tuan-tuan kena bezakan. Ada solat sunat, ya, yang bersebab. Yang itu boleh. Jadi Nabi tak nak jadikan, ya, solat 2 rakaat qabliyah maghrib itu sebagai sunnah yang biasa. Maknanya kebiasaan tak nak. Ya, di sini kalau tuan-tuan tengok terjemahannya, kerana Rasulullah tidak suka, ya, orang-orang tu mana orang ramai, ya, menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Apa makna kebiasaan tu? Kebiasaan tu tradisi. Apa dia dalam bahasa Arab? Sunnah. Ya, jadi sunnah tu kebiasaan, tradisi. Hadis Sahih Bukhari, ya, maksudnya menerangkan bahawa ada solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Ada, memang ada. Ya, tapi solat sunat sebelum maghrib adalah sunnah yang ghairu muakkad. Tuan-tuan letak, tuan-tuan slashkan tu, ya. Dia bukan satu perkataan tu, 2. Ghairu muakkad. Ghairu makna tidak, muakkad yang ditekankan, tidak ditekankan. Ya, jadi maknanya afdalnya ditinggal, bukan dibuat. Selesai, ya, hadis tu. Ada soalan, silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Haji Megat, ada apa Haji Megat? Fahamlah sekarang. Waalaikumsalam. Solat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Okey, ada yang lain nak bertanya ke? Tak apa, terus je. Okey. Biasanya masa Ramadan, dia orang buka puasa, makan dulu Di masjid. di masjid ataupun di surau-surau pun. Dia orang nak solat maghrib tu agak lewat sikit lah. Ya, ya. Bagi yang dah habis makan apa semua tu, boleh tak kalau dia nak solat sunat qabliyah tu boleh kot? Boleh, ya. Ya. Dia memang boleh, ya. Memang boleh. Cuma macam tadi lah. Afdalnya tak solat. Sebab tu Ustaz sebut tadi, dia masuk kategori sunnah tarkiyah dia panggil. Haji Megat kena salin ni. Sunnah tarkiyah. Maknanya sunnah tarkiyah ni maknanya sunat meninggalkan. Ya, sunat meninggalkan, ya, amalan tu. Jadi kalau katalah, ya, dia dah ambil wuduk, kita kata, ya, dia dah ambil wuduk, dia buka puasa, bila azan buka puasa, lepas buka puasa tu dia tak dia ambil wuduk lagi. Pasal dia dah ada wuduk kan. Tapi kalau katalah dia buka puasa dan dia wuduk batal ataupun tak ambil wuduk lagi, dia ambil wuduk, sunat dia buat solat sunat wuduk, bukan qabliyah maghrib. Maghrib. Ya, keutamaan pada solat sunat wuduk, bukan qabliyah maghrib. Itulah kita. Niat dia niat solat sunat wuduk, bukan qabliyah maghrib. Pasal qabliyah maghrib tak muakkad, ghairu muakkad. Ya, tu cerita dia. Boleh nak solat, boleh. Nak niat pun tak salah, tapi afdalnya tidak. Ya, tuan-tuan kena faham afdalnya sebab dia sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah tu maknanya sunnah yang sunnah meninggalkan. Ya, bukan sunnah-sunnah yang ditinggalkan, ya. Yang ditinggalkan tu macam contoh Ustaz selalu sebut, orang sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat kan. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallah kan, dalam hadis Ibnu Majah. Dulu pun Ustaz tak buat, tapi bila kita jumpa hadisnya, kita faham dah. Ya, rupanya selama ni kita tak perasan, tak tahu. Rupanya ba'diyah maghrib ni ada baca surah. Ya, kat Masyitah ada baca surah, ya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ada macam qabliyah subuh juga. Ba'diyah maghrib 2 rakaat
macam baca qabliyah subuh juga, 2 rakaat juga, kuliah kulhu. Ya. Jadi benda tu ditinggalkan. Jadi bila ditinggalkan, dia panggil sunnah yang matrukah. Sunnah matrukah tu, Haji Megat dia belajar bahasa Arab lebih, dia tahulah. Sunnah matrukah mana sunnah yang orang dah tinggalkan benda tu. Ya, sunat buat. Tapi kalau sunnah tarkiyah, memang sunat tak buat. Kita tinggalkan dia. Tinggalkan tu dapat pahala, tuan-tuan. Pelik kan? Tinggalkan dapat pahala. Macam makruh Ustaz. Dia tak makruh. Macam makruh lah. Ya. Macam kita kata meninggalkan benda-benda yang makruh dapat pahala. Contoh, masa ambil uduk bercakap-cakap. Kalau kita tak bercakap, dapat pahala. Ambil uduk di tempat yang dalam toilet, sebagai contoh. Takut ada bernajis kan. Itu benda makruh. Kalau kita dapat ambil uduk di luar, bukan dalam tandas, lebih baik. Ya, sebab kadang-kadang di sinki kan. Kita ada sinki di luar toilet kita. Ambil uduk di sinki tu. Bila nak basuh kaki, ya, baru kita masuk dalam toilet tu untuk basuh kaki. Ya, sebab takkan nak angkat kaki masuk dalam sinki tu. Ya, jadi orang Melayu biasa macam tu, ya, pergi ke negara barat, ya, kita ambil uduk di sinki tu okey dah. Tapi nak basuh kaki, naik kaki ke sinki, tu ya kurang baik sikitlah. Ya, sebab orang barat dia tak faham kita ambil uduk. Ya, dia kata apa ni? Sinki untuk basuh tangan, tiba-tiba orang ni basuh kaki pula. Ya, jadi basuh kaki tu masuk toilet. Ya, boleh tak? Tak ada pilihan lah, tuan-tuan. Ya, jadi tapi kita bersihkan dulu supaya tidak merecik, ya, dia punya wuduk tadi, ya, di tempat yang kemungkinan ada najis. Itu je lah. Ya, jadi macam meninggalkan benda makruh, betul. Ya. Okey, ada lain, silakan. Ada apa, tuan-tuan? Ya. Ada? Kalau tak ada, kita sambung. Ya. Ada dekat chat, ya, ada soalan nampaknya tu. Kita tengok. Ya. Oh, tak ada. Ya, ini hanya apa kita panggil, ya, respon daripada soalan-soalan ustaz tadi lah. Okey, kita tengok sambung dia, tuan-tuan. Sambung dia masih tak habis lagi hadis ni, ya. Wa fi riwayatin, ya, dalam satu riwayat lain. Ya, wa fi riwayatin mana dalam satu riwayat lain. Riwayat lain tu maknanya daripada orang lain pula. Ya, tadi dalam Sahih Bukhari. Ini riwayat dalam sunan, ya. Dalam Sahih Ibnu Hibban. Nama kitabnya Sahih juga, Sahih Ibnu Hibban. Tapi dia tidaklah standardnya sama dengan Sahih Bukhari, tak. Tapi dia ambil hadis-hadis yang Imam Al-Bukhari tak sebut dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari dia dah kumpulkan hadis-hadis 7,000 lebih dalam Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hibban dia ambil hadis-hadis yang Imam Bukhari tak sebut tu, ya, dia kumpulkan tapi dia gunakan metodologi Imam Bukhari dalam menapis hadis tu. Ya, jadi dia gunakan kaedah yang sama lebih kurang, dia kumpulkan hadis-hadis lain pula. Maknanya dia bagi nilai tambah, dia add value, dia tambah lagi hadis-hadis lain, ya, yang Imam Bukhari tak ambil. Ya, yang Imam Bukhari ambil itu dah memadai dah. Tapi Ibnu Hibban tambah lagi, tuan-tuan. Ya, jadi nama kitab Ibnu Hibban tu juga, ya, Sahih Ibnu Hibban. Kata dia, ya, annan Nabi SAW, bahawasanya Nabi selawat dan salam kata baginda, ya, Nabi shalla qabla al-maghrib raka'atain. Jadi dia kata Nabi ada solat 2 rakaat. Ya, Nabi pernah solat 2 rakaat. Tapi bukan maknanya kita panggil, ya, di peringkat ujung ni, ya, di peringkat awal. Ya, tuan-tuan tahu kan, ya, di peringkat awal. Sebab Nabi duduk Madinah 10 tahun. Ya, tuan-tuan ni kena balik ke fahaman sirah kita. Dia ada ibadah yang peringkat awal Nabi buat, tapi di hujungnya Nabi tak buat. Jadi kita kena pakai yang hujung Nabi buat tu. Ya, maknanya the first 2 years, 3 years, 4 years masa Nabi duduk di Madinah, ya, yang itu Nabi buat. Ya, tapi di hujung usia Nabi, tahun yang ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 sebelum Nabi wafat, Nabi tak buat. Jadi yang menjadi kita punya pegangan ialah towards the end tu, sebelum Nabi wafat. Itulah yang lebih kuat berbanding dengan yang awal-awal. Tuan-tuan kena faham macam tu. Benda ni dia teknikal, tuan-tuan. Jadi walaupun hadis ni sahih, tapi kata sebahagian para ulama mungkin di peringkat awal ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Masa tu Nabi buat. Tapi towards the end, sebelum Nabi wafat, Nabi tak buat dah. Jadi yang mana kita nak ikut? Kita ikut yang Nabi tak buat tu. Kerana itulah amalan yang terakhir Nabi. Ya, macam para ulama buat fatwa, macam tu juga. Ya, fatwa-fatwa ni ditukar kan. Contoh Imam Syafi'i, kita kata. Imam Syafi'i
dia ni well travel, semua tempat pergi tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i pernah duduk di Iraq dan dia pernah duduk di Egypt, di Mesir. Masa dia duduk di Iraq, dia kata maghrib ni tuan-tuan, ni fatwa Imam Syafi'i ya. Maghrib ni dia kata masuk je waktu tenggelam matahari, ambil wuduk ya. Jawab azan, ambil wuduk, lepas tu solat maghrib, lepas maghrib ba'diyah maghrib dan berakhir waktu maghrib. Itu fatwa Imam Nawawi yang asal, Imam Syafi'i yang asal. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijrah ya. Maknanya Imam Syafi'i ini hidup lebih kurang 150 tahun sebelum Nabi, selepas Nabi. Nabi dah wafat ya, 150 tahun lepas tu ya, ataupun 140 tahun lepas tu barulah Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i tak hidup zaman Nabi. Imam Syafi'i tak pernah jumpa para sahabat ya. Dia kemudian, sebab sahabat yang terakhir meninggal, kalau tuan-tuan masih ingat, Abu Tufail ya, beliau meninggal tahun 110 Hijrah. Nabi meninggal, tuan-tuan salin, Nabi meninggal tahun 11 Hijrah. Sahabat terakhir meninggal Abu Tufail ya, Abu Tufail meninggal 110 Hijrah. Maknanya lebih kurang 100 tahun selepas Nabi wafat. Itu sahabat terakhir, last. Ya, tak ada lagi sahabat dah masa tu. Abu Tufail tu last, 110 Hijrah. Ya. 40 tahun lepas Abu Tufail tu baru lahir Imam Syafi'i. Dia lahir 150 Hijrah. Maknanya macam mana dia nak jumpa sahabat? Sahabat pun dah wafat. Ya, jadi dia jumpa dengan orang-orang yang datang selepas sahabat. Kita panggil tabi'in. Ya, jadi dia jumpa tabi'in saja. Macam kita kata Imam Malik, dia jumpalah guru dia. Imam Syafi'i masa dia duduk dekat Iraq ya, masa dia lebih muda dia duduk dekat Iraq, dia keluar fatwa maghrib tu ya, waktu maghrib masuk ketika tenggelam matahari, berakhir selepas ba'diyah maghrib. Masuk waktu, jawab azan, ambil wuduk, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib zikir sikit ya. Kemudian apa kita panggil sembahyang ba'diyah maghrib dan waktu maghrib selesai. Walaupun mega merah masih ada di kaki langit. Ya, itu fatwa asal dia. Dia panggil qaul qadim, ya, perkataan atau fatwa qadim. Qadim tu yang lama. Bila Imam Syafi'i hijrah ke bumi Mesir, ya, ke Mesir, maka beliau telah mengubah fatwanya kerana dijumpa lagi hadis-hadis lain. Ya, dijumpa hadis lain. Ini ketika dia nak meninggal dunia lah. Ya, sebab Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Ya, jadi Imam Syafi'i telah mengubah fatwanya. Ya, maknanya waktu maghrib ya, masuk ketika tenggelam matahari sama, tetapi berakhir selagi belum hilang mega merah di kaki langit ya, maka waktu maghrib masih ada. Hilang mega merah, masuk isyak baru hilang. Baru habis waktu maghrib. Maknanya Imam Syafi'i telah mengubah fatwa dia. Ya, jadi mengapa begitu ya? Kerana macam Nabi juga. Ya, peringkat awal Nabi buat, kemudian Nabi tinggal. Maka yang kita pakai ialah yang Nabi tinggal tu. Kerana itu berlaku sebelum Nabi wafat. Jadi yang terakhir yang kita kena pakai itu ialah yang ketika sebelum Nabi wafat, beberapa tahun sebelum Nabi wafat. Yang itu kita kena pakai. Yang awal-awal walaupun sahih, kita kena letak tepi dulu. Bukan kita kata hadis itu tak sahih dah. Tapi sebab Nabi buat masa peringkat awal. Itulah ya kemungkinan berlaku pada hadis Ibnu Hibban tadi. Sebab dia kata Nabi pernah buat. Betul ya. Sebab hadis ni dikatakan sahih. Mana Nabi pernah buat tapi peringkat awal, kemudian Nabi tinggal. So yang mana kita nak pakai? Yang tinggal. Ya. Ada soalan tak tuan-tuan? Hadis yang ke 384 tu. Ustaz bimbang tuan-tuan ada yang ya. Ustaz, the translation tu bahawa Nabi SAW solat sebelum maghrib 2 rakaat. The Arabic punya description tu dia kata just like that. Dia tidak kata bahawa Nabi SAW solat sebelum maghrib 2 rakaat sometimes or what, he didn't, tak ada ya, macam tu je ustaznya. Tak ada. Itu dalam tafsiran je lah. Macam ayat Quran lah kan. Ya. Quran kata contoh Fatihah kan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat nikmat. Bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat kan. Orang murkai itu maghdubi alaihim, orang sesat waladdallin. Jadi mana ada cerita Yahudi Nasrani? Tak ada. Ya, ayat Quran tak cerita. Ayat Quran hanya kata orang yang dimurkai dan ayat Quran hanya kata orang yang sesat. Ku ade, ya, siapakah orang yang dimurkai? Kena tengok tafsir lah. Tengok tafsir, tengok perbincangan para ulama, hadis-hadis lain ya, baru dapat jawapan. Ya, Ustazah Kak Suharti dah pernah tanya soalan-soalan macam ni sebelum ni. Dan Kak Suharti dah tahu ya bahawasanya
teks hadis ya, dia umum saja. Dia tak ada pendetailan. Pendetailan tu dalam kitab lain lah. Ya, jadi Ustaz share saja dia punya maklumat ya. Okey. Ada lain silakan. Ada apa ya? Okey, tak ada ya. Kalau tak ada terus apa ni di bawah lagi ya. Ni ada sambung lagi. Masih cerita Qabliyah Maghrib tuan-tuan. Ya, wali Muslim di bawah tu hadis ya, riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Tadi hadis yang mula-mula tadi yang Sahih Bukhari itu daripada Abdullah bin Mughaffal. Ya, Abdullah bin Mughaffal. Jadi tuan-tuan kena faham Ustaz sebut tadi. Abdullah bin Mughaffal ni mana dulu masuk Islam? Abdullah bin Mughaffal ke Ibnu Abbas? Dah tentulah Ibnu Abbas masuk Islam. Ya. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Mughaffal dia masuk Islam lewat. Dia masuk Islam tadi, ingat tak tadi? Masa bila dia join Nabi tadi, masa bila tuan-tuan? Ustaz sebut awal tadi. Masa bila Syirin? Abdullah bin Mughaffal ni masa bila? Dia ikut Nabi masa bila? Masa bai'ah. Bai'ah tu berlaku tahun bila tu? Tahun bila? 6 Hijrah. Tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 tuan-tuan. Ya, tahun yang ke-6 Hijrah. Dah tentulah Ibnu Abbas lebih awal. Ya, dan Ibnu Abbas pula dia ada bapa dia Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, walaupun masuk Islam selepas perang Badar berlaku tahun 2. Jadi maknanya hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mughaffal tu lebih lewat. Ya, dia lebih lewat. Ya, hadis Ibnu Abbas ya mungkin lebih awal ya, dan kita tahu ya bahawasanya dari segi dekat dia dengan Nabi, Abdullah bin Abbas lagi dekat dengan Nabi. Ya, pasal dia Nabi punya sepupu dan beliau juga ya adalah anak saudara kepada salah seorang isteri Nabi. Ya, Nabi ada isteri nama Maimunah binti Al-Haris. Jadi tuan-tuan nak faham ni memang kena tahu sirah tuan-tuan. Ya, sebab tu Ustaz share maklumat sirah ya. Ustaz mukadimahkan cerita pasal Nabi pergi umrah ya, kemudian berlaku janji setia Bai'atul Ridwan, kemudian berlaku perjanjian Hudaibiyah. Ya, Ustaz cerita semua tu, berlaku peristiwa pembukaan Mekah kerana nak bagi tuan-tuan gambaran bahawasanya ya hukum hakam ni dia ada chronological order dia. Dia ada time sequence yang kita kena faham. Ya, tuan-tuan tak boleh baca hadis ya out of nowhere, out of context, kemudian buat hukum, tak boleh tuan-tuan. Itu satu kesalahan tuan-tuan. Ya, jadi memang ya. Sebab kalau tidak, kalau tuan-tuan boleh baca sendiri, tuan-tuan tak payah datang kelas. Tuan-tuan boleh baca sendiri, tak boleh tuan-tuan. Ya, unless kalau tuan-tuan ada akses Arabik, tuan-tuan tengok tafsir, tuan-tuan tengok macam tu cerita dia panjang. Jadi untuk mudahkan datang kelas kita bincang, ya. Tu cerita dia. Okey, Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Qala, ya. Kunna nusolli. Ini Ibnu Abbas kata. Ibnu Abbas masa Nabi wafat. Ibnu Abbas ni baru umur 13 tahun. Nabi wafat 63 kan? Ya. Apa soalan tu? Ya, solat qabliyah subuh. Solat ba'diyah maghrib. Kita baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, betul. Solat rawatib ba'diyah yang lain tak baca surah, ya. Memang tak baca. Ya, solat ya rawatib yang lain ya ba'diyah maksudnya tak baca. Ba'diyah subuh tak ada. Ba'diyah zuhur tak baca surah. Ba'diyah asar tak ada. Ba'diyah maghrib baca, ya. Qul ya ayyuhal kafirun qul Allah. Ba'diyah isyak pun tak baca, ya. Itu jawapan dia. Okey, terima kasih. Seterusnya ya, tuan-tuan boleh tengok di chat tu ya. Ini apa Haji Megat kita apa ni apa kita panggil letak mesej tu, tuan-tuan boleh baca. Okey, seterusnya ya, kita baca Muslim tadi. Ibnu Abbas kata, kunna nusalli raka'atain. Kami ya dulu masa Nabi hidup, kunna tu maknanya kunna tu past tense. Kunna tu ialah dulu kami ya. Jadi dulu kami kata Ibnu Abbas ya, kami sembahyang 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, selepas tenggelam. Ghurub tu tenggelam. Ya, ghurubi syamsi maknanya sunset. Ya, dia dua je tuan-tuan. Sama ada sunrise ataupun sunset, dua je. Ya, kita dah pernah cerita kalau tuan-tuan masih ingat. Ya, kita cerita ya, orang putih biasanya dia appreciate apa ni sunset. Kak Suhati ingat tak? Ya, orang putih ya, dia memang suka appreciate sunset. Pasal apa orang putih tak appreciate apa sunrise? Apa sebab dia? Sebab dia tak bangun pagi. Dia tak bangun lagi tuan-tuan. Dia tidur. Ya, dia tidur lewat. Ya, jadi dia tak appreciate sunrise. Ya, dia banyak cerita sunset. Ya, sunrise dia tak cerita. Ya, sedangkan ya, sunrise pun cantik, sunset pun cantik tuan-tuan. Ya, jadi sunrise tu orang Islam boleh tengok sebab apa? Sebab dia dah buat solat subuh.
Ya, dia dah berzikir, dia menunggu ya sampailah naik matahari untuk isyraq. Sebab tu dia boleh keluar ke balkoni dia boleh tengok ya. Tuan-tuan yang duduk di apartmen tinggi lagi boleh appreciate benda ni lah. Ya, sambil berzikir kan, sambil tengok Quran ya, tengok sunrise. Ya, kemudian kalau sunset kita sibuk tu kan. Ya, Ya. sunset sebab kita mengejar. Ya, sunset boleh tengok. Tapi sebaik saja sunset kita kena sembahyang maghrib. Jadi masa kita tak panjang. Unless kalau kita travel. Ya, maknanya kita boleh jamak takhir. Ya, sebab afdal jamak takhir kan. So tuan-tuan boleh melihat keindahan sunset tu. Pasal kita tak perlu sembahyang maghrib, kita boleh jamak takhir dengan isyak. Ya, itu nikmat orang bermusafir lah, ya. Okey ya, kemudian apa lagi? Jadi kami dulu pernah sembahyang 2 rakaat selepas tenggelam matahari, maknanya 2 rakaat ni qabliyah maghrib. Wa kana nabi, dan nabi pada masa tu kana tu past tense juga. Ya, kana tu untuk singular. Kalau kunna untuk plural, ya. Jadi yang tadi kunna tu kunna nusolli, tuan-tuan boleh bulatkan, circlekan kunna tu maknanya kami dulu. Kalau kana nabi dulu masa nabi hidup, ya. Apa nabi buat, ya? Nabi yarona, masa kami sembahyang 2 rakaat tu nabi nampak tuan-tuan. Ya, maknanya mereka buat di masjid lah. Ya, nabi nampak, ya. Tetapi apa nabi buat? Ini kita kena tengok. Falam ya'murna, ya. Nabi tidak pernah suruh kami qabliyah maghrib. Nabi tak pernah suruh. Walam yanhana, tetapi Nabi juga tidak pernah menghalang. Ya, jadi Nabi tak pernah suruh. Kalau Nabi suruh, dia jadi sunnah lah, muakkadah. Tapi Nabi tak pernah larang. Maknanya, nak qabliyah maghrib, boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Tapi afdalnya buat qabliyah ke tak buat? Afdalnya. Tak buat. Tak buat. Tak buat. Jadi kalau kita baru masuk masjid, kita buat tahiyatul masjid saja tanpa niat qabliyah maghrib. Kalau tuan-tuan baru nak ambil wuduk, ambil wuduk, tak ada masalah. Biasanya kita ambil wuduk di rumah lah. Terutamanya dalam pandemik ni kan, ambil wuduk di rumah. Kita dah siap-siap solat sunat selepas wuduk, siap-siap di rumah. Kita pun start kereta naik sampai ke masjid, nak masuk je masjid, azan, azan kita jawab azan. Lepas pada azan, kalau maghrib kita buat tahiyatul masjid, sudahlah. Kemudian kita angkat tangan doa. Selagi belum iqamah kita doa. Kerana waktu mustajab. Macam itulah tuan-tuan. Jadi kita kena faham wording dia tu. Wording dia ialah Nabi tak pernah suruh, tetapi Nabi juga tak pernah larang. Meaning, kalau Nabi tak pernah larang, maknanya harus. Tapi afdalnya tak buat. Walaupun Nabi pernah buat. Pernah buat tak? Pernah. Dalam riwayat Ibnu Hibban tadi, tapi mungkin di peringkat awal. Tapi towards the end, Nabi nak wafat, Nabi tak buat lagi dah. Kerana hadis tu pula diriwayat oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas, budak kecil. Masa dia hijrah baru umur 3 tahun. Baru umur 3 tahun. Jadi 3 tahun kecil sangat. Jadi masa Nabi wafat umur 13. Maknanya dia tu towards the end tu, Nabi tu. Masa tu dia ikut Nabi. Nabi pergi masjid, dia ikut. Nabi tidur di rumah Maimunah, dia ikut. Jadi maksudnya itu ujung-ujung dah, bukan di peringkat awal. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Jadi hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Selesailah tuan-tuan. Nabi tak pernah suruh, tapi Nabi juga tidak pernah larang. Maka hukumnya menjadi harus saja. Maknanya boleh buat, tetapi afdalnya meninggalkan. Selesailah cerita qabliyah maghrib. Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebelum saya tanya soalan, semua nak minta maaf dululah pada semua sebab insya-Allah saya akan ke umrah pada hari Rabu ni. Ampunan maaf lah kalau ada terkasar bahasa Okey Ustaz, saya nak tanya, tapi kalau di masa kita pergi umrah, di Mekah tu kita boleh buat semua solat kan Ustaz? Sungguh pun dia waktu haram, waktu apa ke, rawatib semua boleh buat kan? Buat dia dengan qabliyah. Kalau tak buatlah sebab dia buat yang muakkad saja. Jangan buat yang buat yang muakkad. Boleh tak Ustaz? Dekat Mekah tak boleh ke kita solat apa-apa? Itu salah faham tu. Kita dah baca hadis dia kat Masjid. Kita dah baca hadis dia tu. Hadis yang kata bahawasanya sembahyang boleh tu,
Dalam mazhab Syafi'i sebahagian kata macam tu. Mazhab lain tak. Ya, yang kata boleh sembahyang sunat tu ialah sembahyang sunat lepas tawaf. Kita salah faham. So kalau macam tu Sembahyang Ustaz, so, kalau lepas asar tu kita solat, kita mengaji je lah, tak boleh langsung solat apa-apa pun tak boleh lepas asar. boleh solat sunat tawaf je lah. Solat tawaf. Lepas pada tawaf solat sunat lah. Ya, sebab dia solat sunat bersebab. Kan Ustaz sebut tadi, solat sunat terbahagi dua. Satu solat sunat bersebab, satu solat sunat mutlak. Jadi kalau lepas asar tu nak solat sunat mutlak, better janganlah. Sebab dia boleh jadi fitnah. Sebab mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki semua tak buat. Waktu Solat asar tu tak qadak- buat, waktu subuh qadak tak buat. pun tak boleh. Solat qadak pun tak Apa dia? boleh. Qadak. Apa dia? Nak Kak Masita dah masuk area lain. Tadi Kak Masita tanya solat sunat. Sekarang Kak Masita tanya solat qadak. Jadi solat qadak dah tentulah. Qadak dah tentulah beza dia punya hukum. Sebab tadi kita cerita solat sunat. Yalah, Ya. yalah, okey. Tapi selalu tak buat lah. Tapi kalau apa ni, qadak boleh kan? Qadak memang kena boleh lah. Ya, sebab qadak kan. Tapi Ha, sungguh tapi pun dia qadak lepas tu pun asar. Sungguh pun dia lepas macam asar. Boleh biasa. kan? Okey. Ya. Tapi Ustaz nak bagi tahu sebab tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan bila kita pergi ke tempat kita bertemu dengan orang mazhab lain, tuan-tuan kena apa kita panggil kena make sure tak timbulkan fitnah. Ya, sebab dalam mazhab lain, ya, mazhab yang qada solat ni tuan-tuan, mazhab Syafi'i je. Ya. Imam Ahmad, ya, dalam mazhab lain ni solat yang kita tinggalkan secara sengaja semua tidak diqada tuan-tuan. Dia minta ampun dengan Allah dan banyakkan solat sunat pada waktu yang dibolehkan. Itu saja tuan-tuan. Jadi orang yang tengok kita sebelah-sebelah tu, tuan-tuan mungkin tak tahu, tak perasan. Sebab yang pertama dia orang cakap Arab. Jadi kita tak tahu. Ya. Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, tuan-tuan dengar, ya, orang Arab ni tuan-tuan, dia komen, dia kata apa orang Malaysia ni, lepas asar pun buat solat. Ya, lepas asar pun solat, lepas subuh pun solat. Ya, baca Quran, minta doa pada Allah, sudahlah. Kalau nak solat juga, tawaf. Sebab itu dituntut tawaf di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah. Lepas tawaf tujuh kali tu, buatlah solat sunat. Tapi solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf, dia tidak terbatas waktu. Lepas asar ke, lepas subuh ke, tengah malam ke, pagi, buta ke, tak ada masalah. Jadi yang dimaksudkan dengan solat sunat tidak ada masalah di Mekah tu ialah solat sunat tawaf. Cuma dalam mazhab Syafi'i, sebahagian para ulama dia memperluaskan. Dia kata semua solat boleh. Tetapi kita kena ingat, bila kita buat, orang mazhab lain dia tak faham. Dia boleh jadi fitnah. Ya, nampak sangat orang Malaysia ni macam tak ada ilmu pengetahuan. Ya, jadi mengelakkan fitnah tu lebih baik. Jadi kalau nak solat juga, solat sunat tawaf. Tawaf lagi baik. Sebab kalau di Masjid Haram kita kurang tawaf, sayang tuan-tuan. Ya, tawaf sunat. Ada peluang tawaf sunat. Sebab tawaf tu hanya boleh buat di Masjid Haram saja. Masjid Haram Mekah. Masjid Nabawi tak boleh. Ya, jadi kalau kita boleh fokus kepada tawaf, ya, tu jauh lebih baik tuan-tuan. Kalau tak boleh tawaf di bawah, tuan-tuan naik pergi ke tingkat 2, naik skuter pun tak apa tuan-tuan. Ya, bayar je lebih sikit, ya. Lagi baik. Kalau ustaz tumpu pada tu. Dan tuan-tuan boleh sembahyang sunat lepas tawaf tu, ya, dengan khusyuk di sebelah atas. Tak ada orang tuan-tuan. Ya, tak ramai orang dari sebelah tu. Ya, tapi dia kata takkanlah kita nak naik skuter je, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, sebab kalau dah tak boleh nak tawaf selalu dah letih, ya, skuter tu ada boleh tuan-tuan, ya. Dah tentulah jalan kaki lebih besar lah pahala kan, ya. Tapi lebih baiklah daripada kita solat sunat mutlak, ya. Lebih baiklah kita solat sunat bersebab kan, solat sunat tawaf daripada solat sunat mutlak. Macam itulah, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni dah ada banyak beberapa perkara, bukanlah banyak kan, mana ada beberapa solat yang dalam mazhab kita boleh, dalam mazhab lain tu tak. Ya, macam qabliyah Jumaat kita dah bincang sebelum ni. Ya, jadi solat sunat yang kata boleh tu, ya, kebanyakan para ulama kata solat sunat selepas tawaf. Bukan solat sunat mutlak. Ni tuan-tuan, ya. Dan kemudian qabliyah ba'diyah tu kita tengok yang muakkad lah. Yang muakkad kan qabliyah subuh. Ba'diyah subuh jangan buat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, sebab banyak orang Malaysia ni oleh kerana duduk kat Mekah, dia solat lepas 2 rakaat, tak tahu solat apa dia buat. Ya, sedangkan masa tu lagi baik dia tawaf.
Sebab kita Ya, dengar selalu dia kata dekat Mekah sahaja yang boleh buat semua solat-solat apa-apa benda lah solat kan. Lepas-lepas. Yalah, siapa cakap kan? Siapa yang cakap tu? Ya, dia pakai kitab Bulughul Maram ke apa ni? Sebab sayang Kak Masita, sayang kita mengaji, Kak Masita mengaji Riyadhus Shalihin, mengaji Bulughul Maram, ya, mengaji dengan ustaz sana, mengaji dengan ustaz sini kan. Tapi dari segi amalan kita tak apply, sayang. Ya, biar kita tahu sikit tapi amalan betul. Daripada kita tahu banyak tapi amalan tak menepati. Kalau ustaz lah, sorry lah ya, ustaz cakap terus terang je tuan-tuan. Biar amalan kita sikit tak apa. Orang kata apa tak solat? Ya, sebab nak solat macam mana ni waktu manhi, bukan waktu haram ni ustaz sebut. Ustaz sebut 2-3 kali tadi. Waktu manhi, bukan waktu haram. Waktu haram memang tak boleh sembahyang langsung. Waktu manhi, ya, hanya solat yang mutlak saja tak boleh. Tapi solat bersebab boleh ke tak? Boleh, tuan-tuan. Ya, solat bersebab boleh. Tuan-tuan kena bezakan. Solat sunat terbahagi 2, tuan-tuan salin sekali lagi. Solat sunat terbahagi 2. Ada solat sunat mutlak. Mutlak ni maknanya tak ada sebab apa-apa. Saja-saja nak solat. Ya. Kemudian ya, ada solat sunat bersebab. Dia panggil zatu asbab. Ya, zatu asbab. Solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab, ya, dia ada sebab. Contoh masuk masjid. Nama dia tahiyatul masjid. Bersebab lah tu. Kalau kita tak masuk masjid, tak buat. Ya, kemudian solat sunat wuduk contoh. Ambil wuduk, kita terbatal, ambil wuduk, lepas tu kita solat sunat wuduk boleh. Solat sunat tawaf, contoh. Ya, lepas tawaf 7 kali, selesai, kita pun solat sunat tawaf boleh. Itu tak ada kira waktu. Bila-bila masa pun boleh. Walaupun kita melakukannya pada waktu manhi. Bukan waktu haram. Waktu manhi. Manhi itu maknanya waktu yang dilarang untuk solat sunat mutlak. Tapi solat sunat bersebab boleh. Sebab tu dipanggil manhi. Bukan haram. Tuan-tuan, ya. Istilah tu kadang-kadang kita, kalau haram tak boleh langsung. Tapi kalau manhi, yang mutlak je tak boleh. Tapi kalau yang bersebab, boleh. Ya, Ustaz harap tuan-tuan dapat membezakannya. Satu lagi Ustaz nak betulkan tadi, mazhab lain, ya, menganggap solat sunat yang boleh di Mekah tu, solat sunat tawaf. Siapa yang tawaf, ya, kemudian dia solat, tak kira siang atau malam, ya. Dalam hadis tu sebut macam tu. Ya, orang yang tawaf, ya, man tatawafa, siapa yang tawaf. Ya, summa yusalli, kemudian dia solat. Jadi maksud di situ, ya, di Mekah ni yang clear, yang kebanyakan para ulama sebut ialah solat sunat tawaf, tuan-tuan. Itu yang tak kira waktu tu. Ya, tapi kalau solat sunat biasa, ya, solat sunat mutlak atau sebagainya. Melainkan Kak Masyidah tanya tadi, qada lain. Qada tu wajib hukum dia. Dalam mazhab Syafi'i juga. Ya, sebab dalam mazhab lain dia tak ada qada, tuan-tuan. Qada ni hanya untuk tertidur, tu qada. Sebab tak sengaja. Qada ni kerana lupa betul. Ya, lupa betul tu maknanya, ya, maknanya tak ingat, ya, sibuk sangat bekerja, sibuk sangat masak, sibuk sangat melayan tetamu, ya, sampai terlepas waktu. Itu boleh qada. Ya, kerana tidak sengaja. Tetapi kalau sembahyang yang sengaja purposely, jom sembahyang, tak apalah, ai qada lah nanti, ya, tu salah tu. Ya, cuma yalah kadang-kadang masa dulu-dulu kan, zaman-zaman muda-muda dulu kadang-kadang tak sangat memberatkan, ya. Dalam mazhab Syafi'i saja yang kata semua solat yang kita tinggal tu kena qada. Tuan-tuan ni Ustaz sebut kat tuan-tuan ni sebab tuan-tuan dah lama mengaji, sebab tu Ustaz berani sebut. Kalau orang biasa yang baru-baru nak kenal, Ustaz tak berani sebut sebab nanti dia salah faham. Dia kata mana yang kita buat ni salah lah Ustaz. Kan kesian tu kalau macam tu. Jadi kita kena bagi faham. Ya, qada ni yang kata ada qada ni bagi sembahyang yang purposely kita tinggal tu dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain tak ada, tuan-tuan. Ya, sebab tu mazhab lain tu nampak lebih mudah, tapi bukan lebih mudah. Dia ganti dengan sembahyang sunat pula, dia tak tinggal lah. Ya, sejak dia menyedari kesalahan dia, duha 8 rakaat tak tinggal, kita ya 2 rakaat lagi ataupun 4. Ya, dia orang dah 8, tahajud tak tinggal, qabliyah ba'diyah tak tinggal, ya. Memang dia buat all out. Sebagai bukti bahawasanya dia menyesal atas dulu kelalaian dia. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i kita qada, ya. Nak ikut yang mana? Dua-dua boleh, tuan-tuan. Ya, di Malaysia ni oleh kerana kita majoritinya mazhab Syafi'i dan kebanyakan fatwa yang di Malaysia ni, ya, pakai mazhab Syafi'i, peganglah, tak ada masalah, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan orang awam. Orang awam tu maknanya orang yang
tak ada akses bahasa Arab, ya, kita baca terjemahan, nak buat macam mana tuan-tuan? Ya, melainkan kita ahli ilmu lah, tu lain. Ya, orang yang boleh baca, boleh tengok tafsiran, boleh tengok syarah hadis, interpretation, tu lain. Ya, jadi level kebanyakan kita adalah orang awam, so kita pegang pada pandangan, ya, yang dibuat oleh macam kita lah, ya. Kalau di Selangor wilayah ni mana ada fatwa, ya, fatwa Selangor, fatwa wilayah, so kita pakailah. Ya, kalau ustaz sarankan bagi orang awam, kita kena pakai yang tu. Thank Boleh you, tuan-tuan, ya? Ustaz. Itulah kalau ustaz boleh komen. Ya, sama. Thank you, Ustaz. Okey, Kak Terima Masita, kasih, okey? Ustaz. Ya, terima kasih Sama-sama. Ustaz. Ya. Macam mana pun Ustaz ucap selamat pergi dan selamat balik lah. Ya, mudah-mudahan Ya, apa ni ya, dapat Ustaz. umrah mabrurah. Okey. Umrah mabrurah, ya. Doa Ya. lah. Ya, sama-sama, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita apa ni selesai pada hadis tadi, ya, kita dah selesai. Ya, kita tengok pada ya, pada sambungan dia pula. Ya, kita dah belajar tentang apa tadi, ya, tentang apa ni hadis ataupun cerita tentang tentang qabliyah maghrib. Maghrib. Ya, dah selesai dah. Jadi bila dah selesai qabliyah maghrib, kita masuk cerita tentang qabliyah subuh pula. Hadis 386. Ya, hadis 386. Auzubillahi minasyaitonirrajim, an Aisyah qalat. Tuan-tuan bila dengar siapa yang riwayat, tuan-tuan dah boleh agak dah. Ya, daripada hadis Aisyah. Aisyah ni mesti sembahyang sunat yang Nabi buat di rumah lah. Di rumah. Ya, di rumah. Sebab Aisyah duduk dengan Nabi, ya, hampir 10 tahun di Madinah. Ya, sebab Aisyah isteri ketiga, ya, dan rumah dia pula kebetulan bilik dia paling dekat dengan Raudah, paling dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, sebab itu biasanya, ya, selepas daripada bermalam di rumah Aisyah, Nabi akan masuk ke masjid. Ya, dan Aisyah ni banyak pengalaman dengan Nabi. Sebab Ustaz sebut tadi, isteri Nabi yang paling banyak riwayat hadis Aisyah. Nombor 2, Ummu Salamah. Ya, ingat tak tadi Ummu Salamah? Masa suami dia meninggal, berapa anak dia tadi, tuan-tuan? 4. Tiga, Ustaz. Tiga. Ustaz dan mengandung. Tiga. Selepas daripada suami dia meninggal baru 4 kan, ya. Ya. Masa dia nak kahwin dengan Nabi bukan dia nak kahwin dengan Nabi yang offer, Nabi yang pinang dia. Tapi dia tak nak kan peringkat awal kerana 2 sebab. Apa sebutkan 2 sebab tu. Yang pertama, Dia Dia nak cemburu membuat dengan anak dia jadi beban kepada Rasulullah, dan nombor 2 sebab dia ada sifat cemburu yang agak tebal lah. Jadi Ustaz guna perkataan cemburu yang agak tinggi, ya. Jadi sudah mengubah, ya, wording Ustaz, ya, daripada agak tinggi kepada agak tebal, ya. Jadi berdua boleh, tuan-tuan. Ustaz bagi makan penuh juga kalau macam tu, ya, walaupun dah ubah Ustaz punya perkataan. Ya, tinggi dan tebal tu beza, ya. Jangan ketawa, ya. Okey, selesailah, ya. Itu dia punya cerita ni. Jadi Ummu Salamah nombor 2, ya. Tapi dari segi sekuen, ya, Ummu Salamah isteri yang ke-6. Aisyah isteri ketiga. Ya. Jadi tadi kelas ustaz di Masjid Darul Ihsan tadi, ya. Kita senaraikan balik isteri-isteri Nabi tadi, ya. 11 semua. Nombor 1 Khadijah kita dah tahu. Nombor 2 ialah Saudah kan, kita tahu. Nombor 3 Aisyah. Ya. Nombor 4 ialah Hafsah binti Umar. Kalau Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar. Ya, nombor 4. Nombor 5, ya, ialah Zainab binti Khuzaimah. Nombor 5. Zainab dulu. Ya, Zainab binti Khuzaimah. Ya, ini, ya, suami dia meninggal dalam perang Uhud. Jadi habis iddah Nabi kahwin dengan dia. 2 bulan lepas kahwin dengan Nabi dia meninggal. Ya, Zainab binti Khuzaimah meninggal, tuan-tuan. Jadi maknanya dia dengan Nabi sempat 2 bulan aja. Tetapi untunglah dia, ya. Kerana isteri Sakit Nabi dia, di Ustaz. dunia, ya. Sakit ke? Tak adalah pula sebut, tapi kemungkinan lah. Ya, sebab kalau kita panggil, ya, kalau tak ada disebut secara detail, biasanya macam tadilah dah sampai ajal kan, ya. Tapi macam tadilah, sakit kan tak mesti syarat mati kan tak mesti syarat sakit. Ya, jadi tak ada pendetilan. Ya, kita tak tahu. Mungkin juga kena sakit cacar. Ya, sebab di zaman Nabi dulu ramai yang yang kena cacar, ya. Ya betul, dia Ummul Masakin. Ya, Ummu al-Masakin, ada AL Syirin. Kena tambah AL, Ummu al-Masakin. Ya. Jadi yang panjang tangan, ya. Bukan tangan panjang, ya.
Jadi panjang tangan di situ dalam bahasa Arab bukan, kalau bahasa Melayu panjang tangan pencuri. Tapi dalam bahasa Arab panjang tangan maknanya yang pemurah. Ya, dia digelar Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Sebab dia ada kemahiran membersihkan apa kita panggil kulit binatang. Ya, biasanya orang sembelih binatang, kulit dia buang, dia minta, ya, dia cuci, dia bersihkan dan dia buat apa ni kerah tangan. Dia buat apa tali pinggang, dia buat kasut, ya. Dia buat baju kulit, ya. Dia buat bekas air dan sebagainya, dijual di pasar Madinah dan duitnya disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sebab tu dia dipanggil, ya, Zainab binti Khuzaimah dipanggil Ummul Masakin, isteri Nabi yang kelima. Yang keenam baru Ummu Salamah, ya. Hafal 6 dulu. Akan datang kita bagi yang lebih, ya. Sebab nanti Ustaz sebut 11, tuan-tuan apa ni yang hujung dapat, ya. Yang pangkal dapat, ya, yang hujung tak dapat pula, ya. Cukuplah 6 tu. Khadijah nombor 1, Khadijah binti Khuwailid. Nombor 2, Saudah binti Zama'ah. Nombor 3, Aisyah binti Abi Bakar, ya, ataupun Aisyah binti Osman. Sebab Abi Bakar tu gelaran. Osman nama betul dia. Apa ni? Khadijah apa? Aisyah binti Abdullah, sorry. Ya, Abdullah bin Osman. Ya, itu nama betul kepada Abu Bakar. Nombor 4 ialah siapa tadi? Nombor 4 Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar. Nombor 5 Zainab binti Khuzaimah. Dan nombor 6 Ummu Salamah. Nama sebenar Ummu Salamah Hindun. Nama dia Hindun. Ya, Hind. Ya, orang Arab panggil Hind ajalah. Ya, Hind kan. Bahasa Arabnya ha simpul nun dal. Hind. Ya, apa ni, apa kita panggil, ya. Buku Sirah jilid 3 betul, ya. Tuan-tuan boleh tengok buku Sirah jilid 3. Yang kita guna sekarang di Moses, buku Sirah jilid 2, ya. Jilid 3 ada detail lah. Tuan-tuan yang ikut kelas Ustaz di Bukit Damansara, apa ni Puan Sri, ya, mungkin apa ni tahulah, ya. Jilid 3 kita dah berada di jilid 3. Lampiran, ya, appendix di jilid 3 tu ada cerita tentang isteri Nabi, tapi secara apa sepintas lalu sajalah, tak adalah pendetailan. Okey, ya, selesai. Jadi bila Aisyah riwayat, Aisyah isteri yang ketiga, biasanya kita tahu dah ni cerita-cerita kat rumah lah. Nabi puasa sunat, ya, Nabi apa kita panggil, ya, Nabi solat sunat, ya, apa surah yang Nabi baca, ya, tu biasa di rumah. Aisyah kata, kan Nabi, dulu Nabi masih hidup, ya, Nabi pernah yukhaffifu raka'atain. Nabi pernah meringankan, mana mempercepat. Ya, meringan ni mempercepat. Mempercepat tu, ya, dia ada perbincangan lah, ya, tapi secara umum dalam bahasa Arab yukhaffif tu makna meringankan. Bukan makna mempercepat. Ya, terjemahan dia kata mempercepat. Tapi kalau ustaz lebih cenderung kepada makna meringankan. Meringan tu maknanya surah tak baca panjang. Ya, sebab kita tak boleh baca Fatihah cepat. Ya, Fatihah tu afdal kita berhenti pada 7 waqaf. Fatihah ni tuan-tuan, ya, afdalnya kita jangan sambung. Ya, banyak orang sambung kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Disambung. Salah tak? Dia tak salah. Tapi afdalnya jangan sambung. Ya, tapi biasa sembahyang tarawih lah ni imam-imam sambung sebab nak cepat kan. Ya, sebab dia kejar 20 rakaat, jadi dia baca sambung, ya. Dia tak salah. Tetapi afdalnya wakaf di 7 tempat. Ya, semua tempat. Alhamdulillahirabbil alamin wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim wakaf. Maliki yaumiddin wakaf. Tapi kalau nak sambung, dia tak salah. Ya, tetapi afdalnya tak sambung. Kerana kalau kita sambung, kita tak dapat berhenti di 7 tempat, 7 wakaf. Sedangkan Quran, ya, Fatihah ni dianggap ataupun dipanggil 7 ayat yang berulang. Maknanya sembahyang zuhur baca, sembahyang asar baca, ya, tapi wakaf pada 7 tempat. Ya, jadi itulah yang membezakan, ya. Tapi kalau dia nak berhenti pada 3 wakaf atau 4 boleh. Nabi pernah buat. Tapi kebiasaan Nabi 7. Ya, tuan-tuan kena beza antara Nabi pernah buat dan Nabi biasa buat. Ya, Ustaz sebut sekali lagi. Nabi pernah buat. Apa yang kita belajar tadi? Nabi pernah tak hadis Ibnu Hibban tadi, ya? Nabi pernah buat tak qabliyah maghrib? Pernah. Ya, riwayat Ibnu Hibban tadi. Tetapi Nabi biasa buat tak? Tak. Nabi tak biasa buat. Ya, Nabi buat tu nak tunjuk bahawasanya kalau ada orang buat tak salah. Tapi Nabi biasa buat tak? Tak. Ada orang buat, Nabi tak suruh, ya, dan Nabi tak larang. Nabi nampak tapi Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Macam hadis Ibnu Abbas tadi. Ya, ataupun disebut hadis Anas bin Malik pun sama juga. Okey, ya, selesai.
So balik pada Aisyah tadi. Jadi Aisyah kata sebab Nabi solat di rumah tu yang dia nampak tu. Ya, dia kata Nabi solat ringan sangat. Maknanya ringan tu lebih pada bacaan surah sebenarnya. Pasal lepas pada rakaat pertama ya, qabliyah subuh ni kita baca qul ya ayyuhal kafirun ringan. Cepat sangat. Rakaat kedua qul Allah lagilah ringan. Ya, jadi Nabi disebut yukhaffifu ya, Nabi meringankan ar-raka'atain, 2 rakaat, allataini, 2 rakaat tu. Qabla solati subhi, sebelum solat fardu subuh. Hatta sehinggalah kata Aisyah, ini sesungguhnya aku lu. Sehingga aku berkata-kata dalam hati aku. Mana dia berkata-kata dalam hati? Nabi ni baca ni ke? Ya, aqra'a bi umil kitab. Ya, Nabi baca Fatihah ke? Ya, sebab yalah solat sunat kita tak. Oh, okey, tu maknanya ayat ni. Okey. Sorry Ustaz. Sorry. Sebab Kak Suharti faham yang mana satu? Yang macam mana? Bagi tahu Ustaz. Ustaz, bila saya baca ayat ni, adakah baginda membaca Al-Fatihah atau tidak? Sebab translationnya kata sebelum subuh hingga saya berkata. Actually, saya berkata and saya berkata-kata di dalam hati is 2 different things, right? Maknanya Memang. it was so fast that she thought that he didn't read the Fatihah. It's like that, kan Ustaz? Ya, Tapi you are right. if you just read the sentence, it's as if she wants to question whether Nabi SAW read Fatihah at all or not. You know what I mean? It's so... Yes, Sorry, I do Ustaz. understand. Betul. Ya tak apa. Tapi macam tadilah tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan baca terjemahan, dia ada meaning yang kadang-kadang dia jadi apa kita panggil ya, dia jadi macam ambiguous lah, ambiguous. Dia ambiguous dia panggil ya. Ataupun kita kata ini ke maksud dia. Tapi kalau kita baca teks Arab tu akan clear kan. Jadi maknanya dia bukan tanya Nabi. Ya, tapi dia berkata-kata dalam hati dia. Nabi ni baca ke tak? Jadi Nabi ni baca ke? Sebab dia tengok Nabi tu ya, sebab kadang-kadang Nabi baca Fatihah tu panjang. Nabi baca panjang dalam solat malam. Fatihah tu pun Nabi panjangkan, Nabi sedapkan suara, Nabi merdukan. Ya. Tapi kita tahulah ya, itu solat malam. Jadi Aisyah dah biasa dengan Nabi solat malam, baca Fatihahnya merdu, panjang, kemudian baca surahnya panjang. Tiba-tiba qabliyah subuh ringkas sangat. Ya, seolah-olah macam Fatihah pun tak baca, seolah-olah. Tapi bukanlah maknanya. Boleh faham ya? Itu cerita dia. Jadi hadisnya Sahih Bukhari Muslim, dianjur untuk mempercepat solat qabliyah subuh, mempercepat. Ya, mempercepatkan di sini maksudnya ialah mempercepat bacaan. Tapi kalau ustaz, ya maknanya dia tidak terlalu panjang Fatihah, dan kita tahu surah yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun memang in comparison tu Nabi punya kebiasaan. Ya, sebab Nabi biasa baca surah panjang. Aisyah ni cakap berdasar pada pengalaman dia dengan Nabi tahu kat rumah. Ni bukan Nabi dekat luar ni, Nabi kat rumah. Biasa Nabi solat kat rumah, solat malam, dan Nabi panjang bacaan. Nabi sedapkan, Nabi merdukan, ya. Nabi ulang kadang-kadang. Nabi baca sesuatu ayat bila sampai waktu doa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Nabi ulang balik. Rabbana, kadang-kadang Nabi ulang 3 kali bacaan Nabi. Ya, ayat yang sama Nabi ulang. Imam-imam kita pun kadang macam tu juga. Dia ulang ayat yang sama, ya. Dengan melodi yang berbeza kadang-kadang. Itu biasa tuan-tuan. Ya, itu Nabi pun biasa buat macam tu. Jadi oleh kerana itu bila dia bandingkan Nabi punya solat qabliyah subuh, ya, maka dia kata macam Nabi tak baca Fatihah pula. Pasal dia dah biasa dengan Nabi baca panjang. Itu tuan-tuan kena take into consideration benda tu tuan-tuan. Boleh dapat tak tuan-tuan? Ya. Boleh dapat tak? Ya. Ya, Kak Suharti seorang ni yang jawab ni. Yang lain macam mana ni? Ya, Haji Megat. Okey Haji Megat. Ya Ustaz. Boleh. Faham Ustaz. Terima kasih. But ya? Okey, alhamdulillah. the hukum pun maksudnya tu pun misleading lah kan Ustaz kan. So, maksudnya dianjurkan untuk mempercepat solat qabliyah subuh. Mempercepatkan di sini maksudnya ialah mempercepat bacaan Al-Fatihah. That's not the ni kan. Bukan tu saja maksud dia. Dia sebab kita untuk rakaat qabliyah ni kita bukan baca Fatihah saja. Kita juga ya accompanied by apa kita panggil by short surah kan. Correct, Short chapter ya. Antaranya ialah
surah tadilah, qul ya ayyuhal Kafirun. kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya. Itu maksud dia, ya. Sebab dalam hadis-hadis lain, ya, pernah cerita Nabi solat Isyak. Ada dalam Sahih Bukhari juga, ya, dalam kes lain, ya. Nabi solat, jadi lepas pada Fatihah, Nabi nak baca surah panjang sebab Isyak Nabi baca panjang. Tiba-tiba Nabi dengar, ya, ada budak kecil, ada baby menangis. Maknanya mak dia datang masjid, mak dia bawa baby tu, mungkin tak ada siapa nak jaga. Ya. Jadi oleh kerana tu, bila Nabi dengar saja tangisan baby tadi, ya, Nabi hina masami'a buka as-sabi, ketika Nabi dengar saja tangisan budak tadi, Nabi meringankan bacaan. Meringankan bacaan tu maknanya Nabi baca surah yang lebih pendek. Ya, sebab Nabi bimbang bila baca panjang dia akan ganggu orang lain, ganggu mak dia. Dan dah tentulah jamaah pun terganggu, tuan-tuan. Macam kita kan, ya, ada budak datang masjid, kemudian budak tu melompat, bising, menjerit semua sebagainya. Macam mana kita? Kan kita rasa tak selesa. Ya, Nabi tak ada masalah, tuan-tuan, tapi Nabi ambil kira makmum tu. Ya, jadi kita pun macam tu juga. Dengar orang batuk, dengar, ya, ada apa kita panggil, ada budak menangis dan sebagainya, pendekkan sikit bacaan. Itu antara makna meringankan bacaan, ya, meringankan solat tu. Bukan dengan meringankan tu maknanya apa kita panggil, ya, mempercepatkan sahaja, tapi maknanya ialah memilih surah yang lebih pendek. Ya, tu maksud dia, tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca dengan hadis-hadis yang lain juga. Tu Ustaz bagi contoh tadi, ya. Jadi mempercepatkan bacaan tadi, ya, termasuklah Fatihah. Maknanya tidaklah berlagu-lagu panjang-panjang, tak, ya. Solat sunat boleh sambil duduk boleh, tapi pahalanya separuh lah. Pahalanya separuh. Ya, sebab pahala solat berdiri, ya, berbanding dengan pahala solat duduk, ya. Solat duduk boleh, sembahyang sunat tak ada masalah. Kalau kita sakit pun boleh sembahyang duduk. Tapi kalau kita sakit, kita sembahyang duduk sebab kita sakit. Itu lain. Dengan sembahyang duduk, ya, kerana kita malas, contoh, ya. Minta maaf Ustaz sebut perkataan tu. Kerana kita tahu sembahyang duduk pun boleh. Sembahyang duduk sah. Untuk solat sunat boleh, ya. Tapi pahala separuh lah, tuan-tuan. Terserahlah tuan-tuan nak dapat separuh, okey je. Ya, tapi kalau kita larat, ya, kita berdiri. Katalah rakaat pertama berdiri, rakaat kedua tak larat dah nak naik, baru kita duduk. Mudah-mudahan dapat markah penuh juga. Tuan-tuan kena macam tu, kita punya stand tu, kita punya kepahaman terhadap ibadah tu macam tu, tuan-tuan. Kita jangan take for granted. Bila dengar je ada orang kata sembahyang duduk pun boleh, kita kata sembahyang duduk. Apa tak cakap Ustaz? Lama dah. Kalau saya tahu lama dah saya sembahyang duduk. Ya, nasib baik Ustaz tu tak cakap. Ya, lately baru dia cakap sebab takut orang ambil kesempatan. Ya, dan dia tidak menyedari bahawasanya dengan solat duduk tu, ya, pahalanya dikurangi separuh. Macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan okey ke pahala kurang separuh? Mesti tak okey. Tak. Ya, cuba bayangkan gaji dibayar separuh. Macam mana? Okey. Ya, kalau tuan-tuan rasa okey tak apalah. Ya, kalau ustaz tak nak, tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, apa lagi, ya? Selesailah itu qabliyah tadi, ya. Mengerjakan solat sunat qabliyah subuh dengan cepat adalah sunnah. Maknanya cepat di sini jangan maksud alhamdulillah ar-rahman, bukan macam tu, tuan-tuan. Ya, masih dibaca dengan tartil, ya, wakaf pada tempat yang betul, tidak dilagu-lagukan sangat, tidak panjang, ya, bacaan Fatihah tu. Dan surah yang dipilih selepas Fatihah adalah surah yang pendek-pendek, qul ya ayyuhal kafirun pendek, qul huwallahu lagi pendek, ya. Itu maksud dia. Tuan-tuan kena faham macam tu. Okey, yang lain silakan. Ada apa soalan? Ya, yang lain silakan. Kak Noraini, ada apa Kak Noraini? Ya. Tak ada Ustaz, terima kasih. Tak ada, ya. Sama-sama. Orang lain, Cikgu Nurliza, ada apa? Ya. Ustaz, saya ada Ustaz. Terlambat. Ya. Terlambat. Waktu Sekejap, ya. waktu untuk subuh nak masuk dah, waktu solat subuh, tapi kita terlambat untuk solat sunat subuh tu. Jadi kita memadailah dengan Fatihah saja, boleh Ustaz, ya? Boleh. Sebab kalau tidak nanti kita tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ya. Sebab itu apabila kita masuk, katalah kita terlambat. Ya, kita terlambat datang masjid. Baru nak masuk, ya, dah Allahu akbar, iqamah. Ya, adakah kita qabliyah subuh? Tak. Kita takbiratul ihram bersama imam. Bila kita boleh buat qabliyah subuh, barulah kita qada selepas daripada habis solat, seperti mana sahabat Nabi tadi. Ya. Jadi di situlah. Tapi macam biasalah orang Melayu dia tak biasa benda tu. Kalau Cikgu Nurliza buatlah dekat masjid Taman Tun, masjid Taqwa, takut ada orang yang tak faham, dia kata apa ni Cikgu Nurliza ni setiausaha muslimat. Ya, tapi tak faham ke? Dia akan jadi fitnah pula.
Yang menegur tu orang yang tak mengaji. Tu masalah dia. Ya. Macam mana Kak Mai? Itu biasa orang solat sunat fajar tu lepas subuh. Yelah bagi orang yang dah faham lah kan. Tapi kalau kita yang tak faham, ya, jadi kita kena terangkanlah pada kawan tu. Ya, tapi macam tadilah, kadang-kadang kita tak ada kesempatan. Ya, dia viral dulu. Ya, viral dulu. Ya, jadi viral tu yang payah balik. Nak unviralkan dia tu payah. Ya, sebab benda tu dah viral. Nak unviral, payah tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Ya. Ustaz. Kalau ya, silakan. Kita balik rumah kalau ada masih dalam waktu tu kita sembahyang yang qabliyah subuh tadi, qabliyah sebab dia immediately, dia kena immediately. Oh, dia kena immediately. Jadi immediately memang buat di masjid lah. Ya. Cuma kalau kita ke belakang sikit ke cari mana-mana tiang ke apa, better kot. Maknanya sekadar untuk mengelak daripada orang terkeluar fitnah dari itu saja. Tuan-tuan, menjaga supaya tidak timbul fitnah ni satu perbuatan yang dapat pahala tuan-tuan. Sebab kita mengelak daripada orang boleh timbul fitnah tu, menyebabkan orang salah faham, dapat pahala tuan-tuan. Ya, itu yang selalu kita kena ingat, ya. Jadi macam Datuk Osman kata, kalau boleh kita balik dulu ke, kalau rumah kita memang rumah Datuk Osman sebelah masjid tak apa. Ya, masalah rumah kita jauh. Ya, jadi nak berlalu berapa traffic light pula nak balik kan. Itulah cerita dia. Dia kena immediately. Seperti mana yang berlaku dalam hadis tu, sahabat tadi lepas pada bagi salam, ya, dia bangun, ya. Sebahagian kata dia tukar tempat. Sebab kita kalau nak solat juga immediately, contoh kan, kita nak solat macam sekarang, ya. Kita nak cepat, kita solat isyak di masjid. Kuliah 9 suku tuan-tuan. Isyak kita lewat. Ya, sebab kita tak boleh tunggu zikir. Ya, tuan-tuan boleh astagfirullah 3 kali je. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Tuan-tuan boleh duduk di tempat yang sama. Tapi kalau tuan-tuan tak istighfar, tak ada dibezakan dengan apa? Dengan zikir, tuan-tuan kena pindah tempat. Itulah yang Muawiyah bin Abi Sufyan ajar tuan-tuan. Kalau kita nak buat immediately, better kita pindah tempat. Ya, tapi kalau kita tak ada tempat, orang dah penuh, kita nak sembahyang di tempat kita. Paling kurang istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kemudian kita bangun, kita Allahu Akbar, sembahyang ba'diyah isyak. Sebab nak kerja kuliah 9 suku. Ya, itu cerita dia tuan-tuan. Ya. Okey, tadi dengar tadi macam ada siapa, Haji Najib Nazri ke siapa tadi? Saya kapten lah. Ya. Saya Kapten. Okey, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ini keluar subjek sikit lah pada qabliyah subuh ni. Ini berkenaan dengan jamak dengan kasar ya. Saya selalu balik ke Melaka. Distance about 100 km Ustaz. Saya berjalan sampai ke Melaka waktu Zuhur. Tapi saya tak lama, saya akan 1 jam lepas tu saya akan balik ke KL balik. Patutkah saya buat jamak atau kasar di waktu Zuhur itu, ataupun saya buat sembahyang Zuhur biasa dan balik ke KL sembahyang asar di KL? Jamak kasar. Sebab jarak daripada Cap duduk kat mana Cap? Tinggal kat mana? Shah Alam. Okey, Shah Alam pergi Melaka tu lebih 81 km. Lebih. Jadi oleh kerana lebih, maka walaupun balik hari, walaupun balik selepas beberapa jam, tetap ya afdalnya ambil rukhsah yang Allah bagi. Apa rukhsah tu? Menjamak dan mengqasar. Sebab dengan syarat dia lebih pada sebab dia satu marhalah 41 km. Dua marhalah is 82, around 82. 81 to 82. Jadi kalau 3 marhalah 120 kan? Jadi 120 atau 121 tu Shah Alam pergi Melaka 100 lebih kan? 100 lebih Ustaz. 120. Lebih pada 120 tak? Ada lebih ya. Lebih 120. So afdalnya jamak dan qasar. Walaupun sampai balik hari. Walaupun balik hari lah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ada apa-apa kelebihan ke tukar tempat solat? Dia kelebihan tu pasal Nabi ajar. Tuan-tuan, ada benda yang kadang-kadang kita tak diberitahu oleh Nabi. Tapi Nabi buat. Pasal apa Nabi buat? Ya, kadang-kadang Nabi tak cakap. Tapi semata-mata kerana Nabi buat, kita follow. Ya, siapa yang bagi tahu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni siapa dia? Muawiyah ni khalifah. Ya, selepas Sayyidina Ali. Ya, selepas Sayyidina Hasan. Kemudian Muawiyah ni adalah adik ipar Rasulullah. Pasal kakak kepada Muawiyah ni, Ramlah binti Abu Sufyan kahwin dengan Nabi.
Ya, jadi Muawiyah ni dia walaupun dia daripada Bani Umayyah, dia bukan Bani Hashim, tapi oleh kerana kakak dia kahwin dengan Nabi, maka dia close. Malah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang penulis wahyu. Penulis wahyu ni tak ramai tuan-tuan. Lebih kurang 10 orang aja. Yang tulis Quran ni tak ramai. Dia tu zaman Nabi. Jadi bila dia tunjuk hadis tu pula dalam Sahih Bukhari, maka kita follow lah. Walaupun tidak ada penjelasan tentang mengapa perlu tukar tempat. Cuma para ulama kata kerana nak bagi tahu bahawasanya kita nak bezakan antara solat fardu dengan solat sunat. Ya, sebab itulah. Sebab tu kalau kita nak duduk tempat yang sama kerana tempat penuh, kita pisahkan ya selepas salam tu dengan zikir paling kurang 3 kali astagfirullah. Tapi kalau ada tempat lain, afdal kita pindah tempat lain. Ya, sekadar untuk bagi tahu kita bukan solat fardu dah, kita solat sunat. Ya, ataupun solat-solat yang lain lah. Itu jawapan dia. Okey, ada lain silakan. Ya. Ada apa tuan-tuan? Sebelum kita tamat, ada apa-apa? Panjang penjelasan pada hari ni ya. Soalan-soalan tuan-tuan akan menambahkan kita punya dimensi kefahaman kita tuan-tuan ya, ataupun spektrum kefahaman kita. Ada apa silakan? Ya. Ya. Seorang-seorang. Okey, silakan. Apa? Silakan. Ustaz, masih Qabliyah subuh. Adakah digalakkan kita berqabliyah subuh di rumah sebelum pergi ke masjid atau surau untuk buat solat? Kalau Nabi buat macam itulah Datuk. Ya, Nabi sebab rumah Aisyah, rumah Saudah, rumah Hafsah tu semua sebelah-sebelah masjid. Ya, tapi macam tadilah kalau rumah Datuk dekat dengan surau dekat dengan masjid, okey. Tapi kalau jauh tu takut kita nanti masbuk lah. Kita sampai masjid, masbuk. Jadi masbuk tu sayang sebab tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Sayang Datuk. Ya. Okay. Datuk dapat kelebihan qabliyah subuh di rumah, tapi Datuk tak dapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Sayang. Ya, jadi itulah ya. Okey ya, boleh. Ustaz, yang lain? Ya. Ustaz, kalau kita tak sembahyang di masjid, kalau kita kita terlewat, kita boleh sembahyang qabliyah subuh tu anytime as long as belum habis waktu subuh kan Ustaz? Betul lah. Kalau perempuan memang tak ada masalah lah. Selagi ada ruang, ada waktu boleh lah. Ya. Jadi subuh 6.20 kan. Katalah let's say lah ya. Kita masuk mandi dulu apa semua sebagainya. Kemudian pukul 7 baru nak qabliyah subuh. Boleh tak? Boleh. Memang boleh lah. Ya. Tapi maknanya dah hujung waktu lah. Ya. Tapi boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab orang perempuan dia tak kejar jamaah. Ataupun dia nak berjamaah juga, tapi berjamaah dengan anak-anak perempuan di rumah. Ya? Ataupun dengan pembantu rumah, ataupun dengan menantu dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu dia kata pukul 7 pun boleh memang. Ya? Sebab sunrise kita 7.25, 7.27 lambat. Ya? Jadi kalau setakat 2 rakaat at 7 o'clock, tak ada hal lah. Kemudian followed by our solat fardu subuh. Masih ada masa, boleh. Tak ada masalah. Even though we can hear the masjid is okay kan Ustaz? Maksudnya kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab perempuan tak ada tuntutan. Tak ada tuntutan pergi masjid, ya. Ya, Haji Megat, ada apa? Ya Ustaz, lebih kurang macam Datuk tadi jugalah concernnya. Kita seboleh-bolehnya nak buat solat sunat di rumah. Rumah dengan surau tak jauh sangat. Tetapi kadang-kadang dia orang bagi masa tu sebelum iqamat 10 minit lepas waktu azan, waktu masuk. Faham. Bukan habis azan. Jadi kita nak buat solat qabliyah subuh tu, masa azan tu kadang-kadang kita tak dengar, kadang-kadang kita sayup-sayup dengar. Masuk je waktu, kita boleh tak solat ataupun nak kena tunggu azan habis, yang azan yang jauh-jauh. Kalau azan tu, suara azan tu cukup untuk kita dengar dan jawab. So kena jawab. Kalau kita semayang tu tak boleh nak jawab dah. Ya. Sebab tu dalam dunia ni Haji Megat, you cannot get everything Haji Megat. You can get this one, either this or that. Dalam dunia ni kan macam ni. Sebab Allah bagi orang yang nak sembahyang kat rumah, ya, dia lambat datang masjid. Orang nak sembahyang kat masjid, dia tak dapat kelebihan di rumah. Macam itulah. Kita macam tadilah, ya, either or je lah. Ya, nak buat macam mana tuan-tuan? Ya, itulah cerita dia. Ya.
Sebab itulah Allah bagi pandemik kan. Ya, bagi pandemik. Pandemik tu untuk kita sembahyang kat rumah tu. Ya, dah ada peluang dah. Itulah cerita dia. Ya, Haji. Ada macam apa ni, kalau qabliyah isyak tu kita tak buat di surau, kita balik rumah buat, boleh lah ya. Ba'diyah. Sorry. Ba'diyah. Ya. Boleh. Ba'diyah tak ada masalah. Macam ba'diyah Zuhur kita boleh buat di rumah. Ba'diyah Jumaat boleh buat di rumah. Ba'diyah Isyak boleh buat di rumah. Sebab ba'diyah kita boleh lewatkan. Tapi kalau qabliyah ni memang macam tadilah Haji Megat kata 10 minit after iqamah, after azan kan, dah iqamah. Memang tak sempat tu kan. Boleh ya? Okey. Sampai dia orang dah takbir lah. Itulah. Ya, ada apa Kak Masyidah? Ya, silakan. Ya. Ustaz, tadi Ustaz cakap kita selepas solat fardu kita boleh saja zikir sahaja dulu pun boleh kan? Maksudnya untuk apa? Sebelum kita sambung kepada ba'diyah tu lah. Minimum kita baca zikir sikit 3 kali pun cukup. Tapi bukan ke kita nak kena baca surah kursi semua tu, ayat kursi semua dulu complete semua baru buat baru buat ba'diyah tu? Ke boleh lepas ba'diyah baru buat semua? Oh, yang afdalnya buat dululah. Buat zikir semua selesai kan? Complete lah kan? Okey, itulah. Ingatkan boleh kita buat lepas ba'diyah pula yang lain-lain tu. Tapi Ustaz terangkan tadi yang istighfar 3 tu kalau kita nak mengejar kuliah selepas tu. Oh, bukan sebab kita nak ba'diyah. Ingatkan Ustaz cakap tadi sebab kita nak buat ba'diyah kita boleh lah zikir sekurang-kurangnya 3 saja dulu. Ingatkan. Kalau nak cepat. Minimum lah. Okey. Ya, betul. Sebab Ustaz bagi contoh tadi tu. Ustaz bagi contoh tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, Ustaz bagi contoh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia khalifah. Jadi lepas sembahyang Zuhur, ceritanya dia mengimamkan solat Zuhur. Sebab dia khalifah masa tu. Ya, dia khalifah di Damaskus. Jadi sebab bila khalifah, dia kena mengimamkan solat fardu. Tapi dia ada tetamu, ya, delegasi daripada luar nak bertemu dengan dia. Delegasi itu non-Muslim. Ya, non-Muslim nak datang jumpa dia. Sebab kita tahulah Damaskus masa tu peringkat awal dia di bawah Byzantine Empire. Kebanyakannya tu Kristian. Ya, mereka Kristian. Jadi bila dia mengimamkan solat, habis pada mengimamkan solat sebab dia nak attend kepada delegate tu. Sebab itu dia nak cepat, apa dia buat? Ya, dia pindah tempat. Kalau kita tak boleh nak pindah, sebab imam dia boleh pindah tempat sebab sebelah imam kosong. Mana ada sebelah imam orang? Ya, kalau kita sembahyang dalam jamaah, sebelah kita ada orang. Sebab kita duduk dalam saf. Imam mana duduk dalam saf? Sebab tu dia pindah. Bila dia pindah ada orang tegur. Macam biasalah. Ya, orang dulu pun suka tegur-tegur juga kan. Lepas dia tanya, pasal apa Muawiyah buat macam ni? Ya, pasal orang ingat orang politik ni kadang-kadang dia tak tahu hukum. Nanti Muawiyah ni adik ipar Nabi. Dia penulis wahyu masa zaman Nabi tu. Ya, dia bukan sembarangan orang juga. Jadi sebab tu dia kata, kerana macam ni lah aku tengok Rasulullah buat. Jadi maknanya Nabi kalau nak entertain delegate yang datang, Nabi nak cepat, ya. Sama ada Nabi bezakan dengan sedikit istighfar. Sebab memang lepas solat kita istighfar. Itu yang paling cepat. Kalau baca Fatihah lama, kalau kita baca ayatul kursi lama. Ya, tapi istighfar kan cepat. Astagfirullah. Memang sunat pun baca macam tu. Itu yang paling cepat. Ya, dan kita pun pindah tempat, kita solat. Lepas tu Muawiyah terus keluar ke masjid, daripada masjid sebab dia nak entertain delegate yang datang tu. Kerana ni cerita dakwah ni. Dan dia juga pemimpin. Itu yang nak cepat tadi. Tapi kalau kita yang bukan pemimpin negara, pemimpin negeri sebagainya, habiskanlah dulu istighfar, ayatul kursi, tasbih, tahmid, takbir, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, habiskan semua. Macam itulah baru kita sembahyang ba'diyah. Macam itulah cerita dia. Situasinya berbeza Kak Masyidah sebab dia pemimpin. Ya, itu cerita dia. Boleh Ya, sama. Okey, ada lain silakan. Ya. Attention to that. Actually, how long can we wait? I mean, the time lah. Kalau macam kita dengar macam sekarang, kita dengar kuliah dulu. Kita tak sembahyang ba'diyah. Is it allowable? Yang mana? Untuk solat apa tu? Isyak. Ba'diyah. Maksudnya isyak. kita dah sembahyang isyak. Dah. Lepas tu dah start dah kuliah. Lepas tu kita
kita tak sempat nak sembahyang tadi tu Ustaz dah kuliah. Senang cerita malam ni lah kata. Malam ni je. Okey ya. Kita make it, apa kita panggil ya, make it practical lah. Make it real lah Ustaz. Tuan-tuan tadi dah sembahyang isyak. Tapi kalau ba'diyah isyak tak sempat sebab nak dengar kuliah kan. Kuliah online sebab 9 suku memang agak kelang kabut, Ustaz tahu tuan-tuan ya. Itu kebijaksanaan tuan-tuan lah untuk Haji Mat Syah dengan organizer ya nak buat macam mana, tapi setakat ni ramai yang kata nak ba'diyah isyak tu agak kelang kabut. Macam Kak Suharti tanya tadi. Jadi boleh tak kita kuliah dulu? Lepas kuliah apa semua sebagainya, habis pukul 11 ni kalau ada wuduk ya ataupun nak ambil wuduk baru buat ba'diyah isyak. Is it allowable or not? Yes, you are allowed. We are allowed. Don't worry about that. Ya, tu the good news is that, tuan-tuan. Boleh. Tak ada masalah, tuan-tuan. Boleh. Ya, sebab ba'diyah, jangan kata ba'diyah isyak. Kalau tuan-tuan tak sembahyang isyak lagi pun tak apa, tuan-tuan. Dengan syarat lepas pada kuliah tuan-tuan masih lagi boleh berjamaah dengan keluarga ke dengan jamaah yang lain. Tak ada masalah. Sebab isyak kan balik pada cerita Nabi. Ya, Nabi kadang-kadang ya, Nabi biasa juga melewatkan isyak. Kalau tunggu para sahabat yang datang daripada ni, badui datang, sahabat yang bawa balik daripada kebun, ya, yang sembahyang maghrib dekat ladang ladang dia ataupun dekat padang ragut. Kemudian mereka bawa balik, isyak lambat. Ya, Nabi tunggu, tengok ramai tak datang lagi. Nabi tunggu lagi. Ya, Nabi buka tirai sebab rumah Nabi kan sebelah masjid. Buka tirai tengok tak ramai lagi. Nabi tunggu lagi. Sahabat pun tunggu lagi. Ya, ada yang baca Quran, ada yang ulang kaji, ya, ada yang berbincang sebagainya macam-macam. Ya, kemudian bila Nabi buka lagi tengok dah ramai. Baru Nabi kata, kalaulah boleh aku kalaulah aku tidak memberatkan umat aku, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah aku tidak memberatkan kepada umat aku pasti akan suruh mereka melewatkan isyak sampai ke separuh malam ataupun 1/3 malam. Nabi sebut macam tu. Tapi dengan syarat berjamaah masa Nabi tu masih ramai lagi. Ya, tu cerita dia. Jadi Ustaz faham, dalam keadaan sekarang ni agak kelang kabut sebab tuan-tuan baru nak makan kan. Mungkin pukul 8 baru nak makan. Ya, nak enjoy makan 8.30 lepas tu masuk azan, nak relax kejap, minum kopi O dulu kan. Ya, by 9.10 Allahu akbar nak kuliah dah. Isyak tak sembahyang lagi. Boleh tak sembahyang lepas pada kuliah? Tak ada hal tuan-tuan. Dengan syarat berjamaah walaupun perempuan. Habislah, itulah cerita dia tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, boleh. Ya, jangan bimbang. Ya, sama. Ya. Okey, ada lain silakan sebelum kita tamat. Dah pukul 11. Ya. Berkenaan dengan pertanyaan saya minggu sudah. Hadis 382 tu berkenaan dengan solat sunat asar. Jadi qobliyah asar. Jadi dalam ini disebutnya daripada Ibnu Umar. Jadi dalam buku yang lain sama juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyayangi seorang hamba yang solat 4 rakaat sebelum asar. Ya, betul. Jadi dalam buku ni muka surat 191, kalau tengok hukumnya, solat sunat 4 rakaat sebelum asar adalah sunnah yang tidak ditekankan. Ya, betul. Soalannya? Jadi macam mana? Yang dalam buku ni kata tidak ditekankan, yang dalam buku Fadilat Amal Hadis Pilihan ni Allah menyayangi. Jadi macam dua pula, yang satu kata Allah sayang, satu kata tak boleh, dia tidak ditekankan. Macam mana tu Ustaz? Sebab yang cakap Allah sayang tu Nabi sebenarnya. Sabit Nabi sebut. Nabi kata rahimallahu imra'an. Ya, Allah merahmati seseorang itu. Tapi ada perbincangan ni, panjang perbincangan dia ni. Tapi secara umum, ya, dari segi hukum, muka surat 191 tuan-tuan boleh tengok, solat sunat 4 rakaat sebelum asar adalah sunnah yang tidak ditekankan. Okey, dia memang tak masuk solat sunat yang muakkad tak masuk. Pasal yang muakkad kita tahu dah, 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 qobliyah maknanya, qobliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 selepas zuhur, asar tak ada. Ya, dan maghrib pun ba'diyah maghrib dan isyak ba'diyah isyak. Kalau kita campur pun, ya, dia sudah lebih daripada 12. Lebih tak apa, kurang jangan. Kerana siapa yang buat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu, ya, dibina baginya apa tuan-tuan? Dibina baginya baitan fil jannah, ya, dibina syurga, rumah baginya di syurga. So kita tak nak lepaskanlah benda tu, ya, minimum 12. Jadi balik pada asar tak masuk. Even kalau tuan-tuan tertinggal qobliyah zuhur,
tuan-tuan nak ganti dengan qabliyah asar tu tak diambil kira. Sebab yang diambil kira untuk cukupkan 12 tadi hanyalah solat qabliyah ba'diyah yang muakkad saja. Yang tak muakkad tak terkira, tuan-tuan. Tapi boleh tak sembahyang qabliyah asar? Boleh. Nabi pun pernah buat. Tapi dia bukan kebiasaan. Nabi tidak melazimi. Tu Ustaz punya istilah. Nabi tidak melazimi qabliyah asar. Nak buat tak salah. Macam tadilah qabliyah maghrib tadi. Kan siapa Ibnu Abbas kata, masa kami solat qabliyah maghrib tu, Nabi tengok. Tapi Nabi tak pernah suruh dan Nabi tak pernah larang. Tapi Nabi sebut memang betul hadisnya Nabi sebut rahimahullah. Tapi ada perbincangan. Ada yang kata solat yang Nabi buat sebelum asar ni adalah solat syukur je. Ada satu solat yang dipanggil solat syukur yang kadang-kadang Nabi buat, tapi bukan kebiasaan juga. Dia bukan kebiasaan. Maknanya solat mutlak yang Nabi nak buat, dan solat tu oleh kerana 4 rakaat sebelum asar, dan dia Nabi buat tu kerana ada perkara tertentu yang Nabi dapat. Cuma cerita detail tu Ustaz cuba find out lah, tapi tak dapatlah detail lagi. Cuma kalau kita tengok dalam siapa yang ada kitab Bulughul Maram yang English version, mungkin Kak Kha mungkin ada, kalau ada boleh. Ada yang pakai English version tak, tuan-tuan? Nak tahu je, ada tak? Di kalangan 35 ni ada yang pakai? Tak pakai tapi ada, Ustaz. Ada yang publisher dia, kalau publisher dia Darussalam, tu dia ada footnote kat bawah tu. Tolong baca. Jadi Ustaz dah baca, memang footnote tu ada. Footnote tu bagi tahu Nabi solat 4 rakaat tu sebenarnya bukan qabliyah asar. Bukan qabliyah asar. Kebetulan dia buat sebelum asar, sebab lepas asar tak boleh buat. Pasal lepas asar waktu apa tadi? Lepas asar waktu tahlik, waktu haram. Waktu manhi. Dia panggil al-awqat al-manhiyah. Manhiyah tu makna waktu yang dilarang, tapi bukan diharamkan. Yang dilarang kepada solat sunat mutlak Ustaz sebut tadi kan? Jadi yang Nabi buat 4 rakaat tu, kalau nota kaki dalam buku English version tu, Datin Lin pakai yang tu ke? Bukan? Tak. Yang English saya tak pakai. Tapi ada, kat rumah ada yang English tu kan? Saya tak ada, saya ada yang Malay ni saja. Ustaz rasa pernah tengok lah masa kelas dulu dekat rumah. Alia. Itu bukan saya. Saya rasa Alia yang pakai, Datin Alia pakai. Okey. Sebab Ustaz ada English version tu, Ustaz ada. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang ada English version tu, dan dia pun ada terjemahan Indonesia. Yang English version tu ada terjemahan Indonesia. Pun nota dia sama. Dia bukan qabliyah asar. Kebetulan Nabi buat sebelum asar. Sebab tu ada special. Nabi kata mudah-mudahan Allah merahmati. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan muka surat 190 pun sama. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, Allah merahmati seseorang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Tapi situasi sebelum asar yang dimaksudkan dalam kitab kita panggil kitab Bulughul Maram versi English tu, terbitan published by Darussalam, Riyadh, bukan merujuk kepada qabliyah asar. Kebetulan Nabi buat. Sebab pasal apa Nabi tak buat lepas asar? Sebab dia adalah bukan solat sunat bersebab. Bukan maknanya bersebab tu maksudnya masuk masjid, dia bukan macam tu. Memanglah Nabi buat tu kerana rasa syukur Nabi. Tetapi benda tu Nabi buat sebelum asar untuk mengelakkan fitnah. Lepas asar Nabi buat solat pada waktu manhi. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Secara umumnya macam tu. Cikgu Noliza kalau nak buat qabliyah asar tak salah, tetapi dia bukan muakkadah. Itu cerita dia. Terima kasih, Ustaz. Dia sama-sama. Boleh Okey tuan-tuan, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Mudah-mudahan Nak cakap sikit pasal Ustaz punya trip ni. Sebab hari tu ramai juga daripada Umi yang nak pergi tapi di cancel kan last minute. Nak bagi tahu lah kat diorang Ustaz ada lagi peluang sebab Ustaz dah postpone in September kan Ustaz? Kita postpone ke fall nanti sebab cuaca lagi sedap masa fall. So mana tahu siapa berminat lagi boleh lah nanti refer ke Ustaz. Terima kasih. Kalau September saya pun nak ikut Ustaz. Boleh insya-Allah. Yang tangguh tu pun boleh sebab dia waktu tu insya-Allah timing tu lagi ni lah sebab sekarang ni banyak yang nak pergi umrah, yang nak apa kan. Jadi kelang kabut. Dia tanya nak pergi mana? Lin, kita nak pergi Iraq dengan Ustaz. Kalau boleh in September lah Ustaz dah postpone. Lin tanya tu kan Ustaz. Ya insya-Allah. Jomlah Lin ikut kita Insya-Allah.
Ya, okey. Okey. Terima kasih. Okey. Ya. Saya ikut. InsyaAllah. Ya, okey. Terima kasih semua. Terima kasih Haji Mat Syah, Haji Nazri ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Semua ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Haji Jamal, apa khabar? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Haji Nazri. Datuk. Terima kasih Ya, Ustaz. Terima kasih orang. Selamat berangkat. Selamat berangkat dekat Terima kasih Basyita. semuanya hadir. Saya pun minta Selamat, maaf pada selamat semua ya. pergi dan balik ya. Ya, selamat Thank berangkat. you. dan selamat Saya balik. minta maaf semua ya kalau apa Ya. terkasar bahasa selama ni. Ya, sama-sama minta maaf. Sama-sama. Sama-sama minta maaf. Selamat pergi dan kembali. Semoga dapat umrah yang Thank mabrur. you. Amin. Thank you Nazri. Ya. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan semua ya Masyidah. Ya, thank you. Thank you Surati. Ya, amin. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Tapi kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karantin dulu. Rom. Jamal senyap punya, sonyap punya Jamal. Hang nak ikut pergi Iraq ah? Nak pergi, September aku pergi. Tapi aku aku mungkin ujung bulan aku pergi Italy lah. Oh, nak ikut. Masalah ni sekarang dia tak bagi pergi lagi, dia tak bagi masuk Malaysia, masuk Italian, dia tak boleh. Aku nak pergi dah. Pergi mana? Milan. Oh, Milan. Anak dekat sana. Oh. Dia belajar kan? Dah kerja. Oh, tu kerja aja. sana. Ya. Oh. Okeylah, terima kasih banyak. Jom. Okey. Jom pool tea. Okey. Asal aku nak buat sunat dulu. Alright, see you. Okey, Assalamualaikum semua. Mohon maaf Zahid dan Matin. Bye-bye.